لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Maka orang yang lain daripada soleh ini sesat, lagi ia diperdayakan oleh syaitan. InsyaAllah kita nak sambung daripada penjelasan pengarang kita mengenai siapa dia firqah yang satu daripada 73 semua tu. Yang 72 ni sesat, satu saja kumpulan yang berjaya. Disebut macam mana kita bicara yang kita dah baca lepas. Yang terdekat disebut ialah serendah-rendah kedudukan orang yang nak boleh berjaya selamat ni mesti atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul akidahnya, betul perjalanan syariatnya, betul perjalanan tasawufnya. Atau istilahnya dipanggil soleh sufi, itu kan istilah dia sebut. Jadi selain daripada orang yang soleh ini, kalau tak betul akidah dia atas nama jalan resolusi yang telah dibuat mengikut SOP perjalanan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas yang telah dihimpun oleh founder dia Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, selain daripada fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, selain daripada sufi daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi, tak betul lah perjalanan hidup dia. Jadi semak tengok kat kita apa perjalanan kita. Kalau nisbah sambung sikit ke kiraat tak ada. Nafi' Ibn Katsir, Abu Ammar Ibn Amir, Asim Hamzah, Kisai. Apa yang betul perjalanan hidup? Quran tak ada, tasawuf tak ada, fiqh tak ada, tauhid tak ada, benda. Semaklah kat kita. So kita nak berjaya tapi kadang-kadang tu yang dia sebut sini, bila kita nak berjaya tapi tak betul jalan dia. Mana boleh nak berjaya tak betul jalan? Tak kena. Saya kalau mengajar Arwah Fatih memang selalu disebut itulah syair tu. Tuan-tuan nak masuk kat pondok, kalau ada signboard dia akan tulis syair ni. Saya selalu Tok Guru sebut. Iaitu tarjun najat walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Kalau kamu nakkan kejayaan tapi kamu tak lam tasluk masalik, kamu tak lalu jalan dia, lorong dia. Dia punya apa sebut kerjaya yang perlu dilalui itu tak lalu betul. Untuk mencapai kejayaan mesti lalu kerjaya yang betul. Yang tu kot bahasanya. Saya sekolah menengah tu ada kelab kerjaya.
kelab kaunseling dan kerjaya kan. Nak berjaya macam mana? Ikut ni. Jadi kalau kerjaya kita tak betul, macam mana kita nak berjaya? Jadi dalam syair tu dia kata, kamu kalau nak kejayaan tapi kamu tak lalu lorong dia, macam mana keputusan dia? Dia buat dengan misal, innas safinata la tajri 'alal yabasi, kapal takkan boleh berlayar di atas darat. Kapal mesti duduk atas jalan dia, duduk atas air. Ini kau nak dapat berjaya atas nama ahli sunnah wal jamaah. Mana ahli sunnah wal jamaah kau? Mana akidah ahli sunnah wal jamaah kau? Mana fiqh atas mazhab ahli sunnah wal jamaah kau? Mana tasawuf ahli sunnah wal jamaah kau? Mana kiraat atas nama bacaan Quran ahli sunnah wal jamaah kau? Mana? Itulah masalah ni. Itu yang dia kata, kalau tak duduk di atas salih sufi, yang atas ada mazhabi, fiqhi, itu gak tauhidi. Kalau tak ada perjalanan ni, kata dia, orang soleh yang lain daripada soleh yang sekurang-kurang yang macam ni dia sebut ni, bukan khawas yang awliya, bukan jadi khawasul khawas macam para rasul dan anbiya. Yang ni memanglah kita tak boleh sampai tahap tu kan. Tapi kalau ikut perjalanan, soleh pun boleh, awliya pun masih boleh lagi. Tapi duduk madrasah awliya lah. Sekurang-kurangnya duduk soleh, kena duduk lah madrasah soleh. Itulah bahasanya dah. Madrasah yang menyebabkan kita soleh. Kalau duduk madrasah kebangsaan, itulah saya sebut, dapat pendidikan kebangsaan, mana ahli sunnah wal jamaahnya, mana fiqhnya, mana tasawufnya, mana Qurannya, mana sampai Quran pun tak kerti baca, pekah bab taharah bab air pun tak kerti, wujud kidah bakok pun tak faham-faham, tak pernah belajar lagi. Macam mana tu? Itu yang dia kata, lain daripada perjalanan ni sesat, lagi diperdayakan oleh syaitan. Saya tolong baca kitab je, hurai je sikit itu kan. Saya mengaji pun memang Tok Guru itulah cakapnya. Walaupun kadang tak baca kitab, pasal tengok dia punya perjalanan macam tu. Bahkan kalau kita tengok semua kitab-kitab ulama kita ni, boleh kata semuanya macam tu lah. Cuma kita mungkin tak kenal satu-satu pengarang ulama-ulama yang muktabar ni. Dia punya tauhid dia macam mana, fiqh dia macam mana, sufi dia macam mana, kiraat dia kiraat apa. Pasal tu yang muktabar mesti baca Quran, kiraat siapa? Mesti ada tauhid, akidah siapa? Mesti ada fiqh siapa? Kalau jalan-jalan di zikir apa dia selawat, engkau ikut kaedah tarik siapa? Istilahnya tarik lah gitu. Ikut tarik siapa? Kalau kiraat pun, kiraat aku ikut riwayat siapa? Kita kiraat Asim, riwayat Hafs. Turuk siapa? Turuk Al-Fil. Turuk apa? Abu Zahir ke? Abu Tahir. Tengok turuk siapa? Ada 67 turuk semua. Kita satu turuk pun tak kerti tergeh-geh. Nak kenal ikhlaq pun duk kelahi macam mana nak baca ikhlaq. Mufti bahasa kita. Macam mana kita semaklah. Jadi maksudnya kita memang, kalau orang kata layak ke kita untuk dapat ganjaran yang Allah Ta'ala jamin dengan kata nak bagi syurga tu, memang janji dia tak pernah mungkir. Adakah kita telah melayakkan diri untuk melayakkan masuk syurga dia? Itulah kan. Itu yang kata-kata ulama dia sampai bersyair tu, dia kata apa? Itu terus Imam Syafi'i tu. Dia sebut apa? Ilahi lastulil firdausi ahlan. Tak layak aku kau nak kira masuk syurga ni, ya Allah. Nak masuk syurga ni mesti ahli dia. Memang masuk pun memang dengan limpah kurnia. Tapi kalau nak sebut sabab lah, tapi tak boleh pula tak buat sabab apa tiba-tiba nak berangan masuk syurga, lagi jauh kan. Mereka yang dah bersungguh-sungguh mujahadah lah ni pun, dia kata tak layak kalau aku nak masuk syurga. Tapi ya Allah tak mampu pula nak masuk neraka. Tu bahasa nampak lembutnya, bahasa dia memang kan. Saya ngaji ada guru sebut, dia kata buat misal macam ni sudah lah. Katalah kita sembahyang semua hidup atas ketul batu. Kita gunakan nikmat batu tu untuk kita sembahyang. Cerita batu yang ni. Nak balas balik kita duduk atas batu tu pula duduk atas kita lama mana kita sembahyang. Kita minum air ni semua jadi kotoran, kecing, peluh kan. Macam mana nak balas balik tu? Yang kotor tu proses balik bagi jadi jernih. Tak adalah kita, tak adalah.
Untuk apa nak? Senang je. Ulama ajar formula. Kenalilah Allah yang bagi. La ilaha illallah. Aku ni pun dia bagi jadi. Nikmat tu semua kurnia ilahi. Untuk pastikan kita guna ni pada tempat yang diperintahkan dan diridai. Okay, ikut ya formula tu. Nak buat balik air kencing boleh jadi air jernih bukan kerja kita kan. Tapi kalau ikut selayaknya untuk balas apa orang salah beri macam itulah. Baru istilahnya kena jasa balas apa yang dia beri kan. Itu pun bukan balas pun. Bagi neutral balik je air kencing tu supaya jadi jernih. Sikitlah dengan bahasa gitu kan. Satu kalau kita tengok kata-kata ulama kita, yang tu baru kita berakai. Banyak kita kena belajar, banyak kita belajar. Baru kita akan bangun tu. InsyaAllah. Tambah pula yang ni dia sebut sesat lagi diperdaya oleh syaitan. Allah. Okay. Pula tu hukum sesat ni bukan saya tukang baca je. Pasal apa? Daripada kerana inilah kata dia firman Allah Ta'ala. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Terjemah dia, bahawasanya syaitan itu adalah bagi segala manusia ni seteru yang nyata. Bagi faham ayat Quran tu sikit. Ini pun majazi kan ni. Syaitan ni adalah seteru yang nyata. Nampak ke? Itu kata nyata, mubin. Apa yang nyatanya? Seru pun itu. Permusuhan yang nyata tu. Bukan dia tu nyata. Permusuhan yang nyata. Di mana dia musuh kita? Kena faham, syaitan ni musuh besar dia akidah. Dan dia guna nafsu untuk samun kita punya amal. Nafsu dia akan rosakkan dan dia akan binasakan amal. Syaitan dia akan rosak akidah. Satu, kalau kita akidah ni tak boleh rasa hadir Allah Ta'ala, tak boleh kenal Allah Ta'ala, tak boleh faham aku ni makhluk Allah yang bagi jadi aku, tak boleh sedar perasaan tu, tak ada kesedaran langsung kan. Contoh saya buatlah, nak kata kesedaran tu macam mana. Ada orang dia kata macam dia dah selesai masalah tu. Tak apa susah-susah ustaz ni. Dia kata kita ni orang tak lalu jadi. Memang kita orang tak lalu jadi. Memanglah siapa yang tak kata macam tu. Tapi kita tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Yang kita sebut rakyat Malaysia kan. Kerana kita rakyat Malaysia kan. Rakyat Malaysia kan. Rasa tak kita rakyat Malaysia? Rasa? Boleh janji negara aku, boleh? Bangun-bangun tidur negara aku? Negara aku. Kan? Boleh kan? Kita hamba orang salah. Rasa orang salah. Sebut kau hamba orang salah. Apa? Tak kerti macam mana nak menzahirkan hamba tu. Allah jadi aku. Anta khalaqtani ana abduka. Anta ilah, ana abduk, ana makhluk. Kata Allah, anta maliki, anta khaliqi. Anta mujidi, engkau yang jadikan aku, engkau yang memilih aku, engkau yang mengadakan aku. La ilaha illa anta. Oh ya, slow tu. Bukan duduk di mulut. Kalau mulut tak ada dalam hati macam mana? Bahkan apa ilmu kita yang dudukkan kita, melayakkan kita untuk kita sebut macam tu. Sikitlah ke sana. Nak sebut kata nisbah akidah tu pasal syaitan, dia akan rosakkan kita akidah tu. Jadi kalau kita memang tak pernah belajar bab akidah macam mana nak boleh lawan, pasal nak lawan syaitan ni mesti ngaji akidah dan tahu macam mana nak mengatasi dia. Yang lepas saya dah sebut sekali lalu, syaitan ni memang dia akan lalu, sebut dalam hadis Nabi SAW, dia akan masuk dalam kita melalui perjalanan darah. Lepas tu dia punya tempat sarang ni hati. Hati ni tempat berkelahi antara malaikat dengan syaitan. Memang biasa kita dengar dah pun kan. Tapi siapa yang sedang duduk dalam hati kita sekarang? Penuh je. Macam mana nak bagi syaitan tak duduk dalam hati? Syaitan pandai, dia bukan bodoh. Pandai sudut mana? Dia tak akan pegang tangan kita, kaki kita, kepala kita, mata kita. Dia pegang hati lah. Dia pegang hati macam mana? Dia kontrol semua. Pasal dia kontrol hati dia. Saya ngaji ada tegur sebut, ibarat syaitan ni, dia pandai. Dia tak pegang tayar, dia tak pegang lampu, dia tak pegang bonet. Dia pegang steering. Hati ni steering. Yang Rasulullah isyarat, bila baik dia baik semua. Steering tu. Siapa pandu steering tu sekarang?
Siapa pandu? Bila syaitan pandu tu yang tak boleh rasa Allah jadikan aku. Siapa? Syaitan pandu. Dia tak akan bawa kita untuk kita ingat Allah Ta'ala punya. Jadi kena kita pandu steering. Mata ni kita kena pandu, telinga ni kita kena pandu. Bukan ada lain punya unsur pandu kita. Jangan bagi syaitan pandu. Jadi nak kata syaitan ni musuh yang nyata. Pemusuhan dia sangat nyata. Terus mana dia musuh kita? Musuh sungguh. Ibarat jerat yang tak pernah lupakan pelanduk. Dan mainan dia sangat licin, lebih licin pada belut lagi. Ini pun kata guru-guru saya pun copy and paste lah. Sebut belut pun bukanlah syaitan ni belut. Jangan faham lah, jangan tak mengaji apa kata balarah Melayu ni kan. Oh syaitan ni belut punya. Ya Allah. Dan dia kaki pembelit, lagi faham boleh oh syaitan ni ular, oh syaitan ni belut. Astagfirullah, bukan macam tu. Maksudnya tipu daya dia cukup halus. Halus tapi dengar Quran Allah Ta'ala kata apa? Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ni dhaif. Bukan saya kata. Guru-guru pun sebut itu dhaif. Bila dhaif ni apa maksudnya? Boleh tak kita lawan? Kenapa dhaif? Cuba sikit syarah sikit tu. Ya. Kenapa kata tipu daya syaitan ni dhaif? Dia bukan pernah pegang tangan, main tangan. Marilah. Bini ada pegang tangan macam tu. Janganlah pergi mengaji. Jomlah pergi pasar malam, pergi beli belah. Jomlah. Bini ada pegang tangan. Syaitan tak pernah. Siapa pernah syaitan pegang tangan dia macam tu? Apa? Live pun ada angkat tangan. Saya ustaz, syaitan pernah pegang tangan. Pernah? Syaitan pernah bisik tak? Jangan pergi sembahyang. Jangan pergi mengaji. Tidur. Ada tidur. Kalau duk pegang handset tu, belit tang lain, buka tang lain. Ustaz nak cara apa lah tadi? Buka tang lain. Ada tak? Siapa pernah dengar bisikan syaitan macam tu? Ada? Mana ada? Tu yang tu dhaif tu. Ini masalah tu kat siapa? Kat kita. Masalah tu kat kita. Tu yang Quran kata, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan dhaif. Tapi jaga. Ada alat yang syaitan akan gunakan untuk menguatkan tipu daya dia. Apa? Yang paling besar Allah Ta'ala sebut, inna kaidakunna azim. Tipu daya siapa pula? Tipu daya wanita. Isyarat Quran wanita. Antara syaitan dia punya tipu daya, dia datangkan perempuan. Satu antara kaedah penipuan perempuan. Satu, syariat jaga sangat jangan ada pergaulan bebas lelaki perempuan. Sangat masalah. Satu, nak mengaji, nak sembahyang sekalipun bertirai. Memang syariat. Ada kata tirai-tirai apa nak sembahyang, bukan nak ngorat. Engkau bolehlah sembang begitu. Syaitan ni dia akan curi pandangan kita pergi tengok tu. Tengok bayang pun pandang dah. Oh, okey. Dengar suara pun pandang dah. Dia nak sembang. Gelak pun pandang dah. Oh, sedap suara dia. Orang perempuan mungkin dia tak tahu lah tu pasal dia perempuan. Betul yang saya sebut. Orang lelaki betul saya cakap. Betul. Ke saya tipu je? Ke saya je yang buah begitu? Orang lain semua tak ada. Mana? Betul. Encik Dollah pun kata betul. Itu dah umur berapa? 73 78. 73. 73 tu. Kau dengar suara macam ni? Boleh jatuh hati lagi. 73. Tambah 23. Jangan atau melantun-lantun 33 lagi ya. Okey, apa cerita ni? Quran sebut perempuan tu. Satu perempuan kena jaga tutup, bagi kemas, longgar, tebal, dan kena lorong lain. Orang perempuan lagi lain, lelaki lorong lain. Saya pergi India, tempat sana syariat. Tok guru jaga sungguh. Tak nampak langsung perempuan. Ramai.
Tak nampak. Tak ada langsung nak masyarakat. Tak ada lah. Tak ada lah. Tapi anak bini dia mau jaga macam mana? Masya Allah. Apa nak sebut ni? Jaga sangat syariat. Jaga sangat syariat. Jadi nak sebut apa? Antara tipu daya syaitan, antara dia pakai wanita. Orang kafir dia ambil tu lah. Dia londehkan orang perempuan, habis jantan semua berterabur. Satu syariat, kalau yang tu tak boleh jaga, habis. Satu nak tengok masyarakat baik tak baik, tengok orang perempuan dia. Tak payah tengok orang lelaki dia dulu, tengok orang perempuan dia. Orang perempuan kalau jaga elok, semua tutup, longgar, hitam, gelap, tebal, tak pernah berjumpa, okey, cantik masyarakat. Kalau ketat, sengkat, habis. Tok lebay dia pakailah serban besar mana pun, tak ada sembang. Iya, sengit kopiah. Saya ngaji ada guru sebut tercabut serban. Tera tengok bertutup pun serban tercabut. Tambah terbuka lagi masalah. Syaitan digunakan hak tu tipu daya dia. Dia guna pangkat, dia guna harta. Antara ujian-ujian kita apa? Miskin, tak boleh kerja, PKP ni jadi satu antara cubaan besar esok Dajjal. Pasal apa? Susah, lagi teruk pada PKP ni. PKP ni boleh beli barang mewah, lagi makan. Mungkin duit tak ada lah, tu satu hal. Dajjal esok macam mana? Satu hari dia 40 hari je. Hari pertama tu setahun. Hari pertama dia setahun. Setahun tu maksudnya 6 bulan siang, 6 bulan malam. Apa jadah kita nak jadi 6 bulan siang? Nak makan apa? Nak ambil bekal mana? Nak melindungnya 6 bulan siang, kena panas matahari tu. 6 bulan. Daripada terbit tu nak terbenam tu 6 bulan. Kalau malam sejuk gila punya 6 bulan. Lepas tu nanti 6 bulan pula panas. 6 bulan. Bayang tak? Macam mana nak hadapi zaman macam tu? Bukan PKP. PKP ni dia pra-Dajjal. Kita tak pernah sangka macam ni. Saya mengaji pun Tok Guru tak pernah sebut. Tapi memang isyarat Tok Guru sebut ada. Tentang kata Dajjal ni, dia ada Dajjal sebelum Dajjal. Zaman pun dia ada zaman sebelum zaman Dajjal. Dah ada. Ni pra-Dajjal ni sebenarnya. Ajar duduk rumah, stay at home. Dajjal esok macam mana? Lagi ya. Tambah pula dikawal pula, ditahan. Siapa Tuhan kau? Kita tak biasa kena tanya gitu. Ini dia minta lah. Mana surat? Nak pergi mana? Al-Ustaz. Surat? Kita minta surat. Esok kalau dia minta benda lain, esok apa? Bukan dia minta benda lain, kita menggelepar minta kat dia. Mana makanan, mana minuman, mana selimut, mana bahan api. Kalau kita punya akidah bergantung pada makhluk lah, macam mana? Jadi antara apa, makayid syaitan ni, tipu daya syaitan ni digunakan makhluk-makhluk macam ni lah. Kita ada nafsu pula. Tak betul kalau nafsu kita ni dididik sampai jadi mutmainnah. Bahkan nafsu kita ni masih ammarah, lawamah. Tu ada pendetilan itu. Sebut umum je lah kan. Kalau kata kita tak pernah belajar atas akidah yang sahih, macam mana nak rujuk ke Allah Ta'ala, macam mana istilahnya nak sampai melupakan asbab ni. Kalau sampai satu tahap, kata emergency case yang tak ada dah jalan kita, melainkan hanya serah pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak pernah belajar bab tu, tak mahu kita. Dia akan ingat makhluk, dia akan ingat sebab bergantung betul-betul pada makhluk, merayu-rayu kat makhluk. Maksudnya apa? Pasal kita tak kenal siapa dapat rujuk kita. Mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk pergi belajar, pergi faham, jumpa guru yang betul-betul atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid dia, fiqahnya, tasawufnya. Baik, jadi syaitan ni musuh yang sangat nyata. Maka janganlah diikut langkah syaitan. Baik, jadah musuh nyata, jangan ikut langkah syaitan. Langkah pun bukan maksudnya tengok langkah syaitan, pijak langkah dia. Mana pula macam tu? Apa langkah syaitan? Maksudnya cara hidup dia. Perangai syaitan. Apa perangai syaitan? Apa masalah? Dia takabbar, abah, enggan.
degil. Apa lagi syaitan punya? Dia takabur, rasa diri bagus dan hebat. Nak lawan syaitan macam mana? Rasa diri fakir dan hina. Selagi tak boleh rasa fakir dan hina, belum ni. Maksudnya belum lawan syaitan. Dan hina fakir nak rasa apa? Rasa fakir dan hina untuk masalah hati dengan Allah Ta'ala. Fakir dan hina dengan Allah Ta'ala. Dengan makhluk dia ada peraturan dia, ada adab dia yang kita kena belajar. Dengan siapa? Dengan makhluk kita nak rasa fakir dan hina, dia ada peraturan dia. Dengan guru, dengan mak bapak, dia ada peraturan-peraturan dia. Dengan orang kafir tak boleh rasa fakir dan hina. Kita lalu sebut dalam Quran, dia a'izzatin azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar. Orang kafir kita tak boleh tunjuk lembek, fakir, tolonglah undi kami, kau kena sokong kami baru kita boleh bentuk kerajaan bersama. Mana boleh jelai lidah pergi minta kat DAP tu, mana boleh. Kita aizzatin asyidda walal kufar, tak ada teringin sokongan kau, walaupun kami sikit, tak takut kami dengan hamba. Tapi pastikan dapat tarbiyah macam tu lah. Kalau tidak mulut aja. Masa duk marah tak apalah, tak ada kami teringin dengan hampa. Esok tak boleh bentuk kerajaan macam mana? Apa masalah ni? Akidah masalahnya. Duk benci tak apalah, duk kempen barang-barang muslimin ni. Habis esok tak ada duk lupa minta kat DAP. Minta sokongan dia, minta bantuan dia, minta duit dia apalah. Jagalah sikit tentu. Jadi jangan ikut langkah syaitan. Jadi asal nak sebut kata, selagi tak boleh rasa fakir, muhtaj, tak boleh rasa berhajat ke orang Ta'ala, tak boleh jatuhkan rasa kemilikan, kehebatan kita. Bahkan istilahnya hati ni selagi tak boleh merasa kita ni dengan nisbah Allah Ta'ala adalah sehina-hina makhluk. Bila beradab dengan Allah Ta'ala macam tu, beradab hati mesti memang beradab dengan Allah Ta'ala. Selagi tak pernah ada jumpa Tok Guru boleh ajar kita macam tu, maksudnya dalam tipu daya syaitan. Na'udzubillah. Satu orang tak mau main ngaji ni, apa masalah? Dia rasa dia dah cukup. Satu dia rasa tak mau main ngaji. Orang main mengaji macam mana? Lagi duk mengaji lagi rasa tak reti. Orang tak mengaji macam mana? Nak mengaji apa? Ingat aku tak reti ke syaitan? Ingat aku tak reti ke Tuhan? Aku beriman lama, kecil-kecil beranak jadi Islam lah tau. Habis tu lalang jejak langkah syaitan lah tu. Maksud apa? Dia rasa hebat. Nak tahu hebat tak hebat, duduk tu tanya tu, lepas tak lepas. Sajalah sebut macam tu. Itu sebut kelahi lah sikit kan. Tapi saja nak sebut tak mengenai langkah-langkah syaitan tu. Jadi janganlah diikut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan itu hendak menyesatkan bagi segala manusia. Memang kerja dia menyesatkan. Dia sesatkan apa? Besar sekali kena faham. Kerja syaitan sesatkan akidah. Akidah pun nak tengok macam mana. Kalau istilah ulama, dia akan sesatkan kita daripada boleh isbatkan wujud Allah Ta'ala, isbatkan sifat kamalat Allah Ta'ala. Tak boleh nak rasa, tak boleh nak hadir hati Allah ada, wajib ada, sedia ada, berdiri sendiri. Aku ni asal tak ada, baru ada, hanya boleh ada dengan berhajat pada Allah yang mengadakan aku. Tak boleh faham macam tu, maksudnya sesat. Itu pertama sekali dia punya indikator untuk tengok kita ni syaitan sesatkan atau tidak. Tak boleh rasa Allah ni dia sempurna, aku ni hidup. Tak. Allah yang hidup dengan aku. Aku hidup pun bergantung dengan Allah Ta'ala. Bukan makanan hidup dengan aku, bukan minuman hidup dengan aku, bukan apa ubatan-ubatan hidup dengan aku. Allah hidup dengan aku. Bukan oksigen hidup dengan aku, bukan Allah yang hidup dengan aku. Dia akan bagi situ lah dulu. Kalau situ dia boleh ubah, aku hidup ni pasal ada duit, aku hidup ni pasal ada makanan. Nak ada makanan kena ada duit, nak ada duit kena ada kerja, nak ada kerja mahal bagus sikit kena ada sijil.
Dia bagi buah tu buah tu je silap. Nafsu kita nanti apa? Mengaji agama sekalipun nak sijil, menghafal Quran pun nak sijil, mengajar pun nak sijil. Pasal apa? Dengan sijil ni aku boleh dapat duit, aku boleh cari makan. Lepas tu bila ada makan, aku ada cari makan, aku boleh kerja, aku dapat duit. Bila ada duit, aku boleh beli keperluan-keperluan aku. Dengan tu aku boleh survive atas muka bumi ni. Dia kacau sikit tu ya. Kona yang tu habis seluruh hidup dia. Tukar langsung, matlamat hidup, tukar langsung. Jadi kita duk kerja apa? Kalau mengaji pun nampak rupa mengaji bagus, ngampai Quran contohlah. Rupanya nak apa? Nak sijil. Ngampai Quran pasal apa? Pasal jadi imam. Itu yang ngapal, yang mengaji pula. Pasal apa ngaji kitab ni? Esok boleh ngajar, dia orang panggil ngajar masjid-masjid. Semua ada masyuk. Orang bagi tu lain pasal, tapi kau punya maksud tu. Maksud hidup tu. Kita punya misi dan visi tu untuk apa sebenarnya? Kalau kita dah memang bergantung macam tu, dah faham macam tu, maksudnya dah kita dalam poket dia lah. Jadi macam mana nak bagi selesai tu? Tak ada jalan lain, mesti betul akidah dulu. Boleh isbatkan Allah, wujud dia, sifat kesempurnaan semua Allah Ta'ala. Yang hidupkan aku bukan makanan, bukan minuman, bukan duit, bukan sijil. Yang ni sebab yang tak dapat tidak untuk perjalanan hidup tu pun kalau tak ada pun menjempat salah. Jangan akidah aku dengan Allah Ta'ala tak betul. Baru kita punya perjalanan tu akan istilahnya lurus ke Allah Ta'ala. Dan sikit soal dan boleh semak kita sendiri, adakah kita dah betul-betul lurus kat situ? Saya tunjuk soalan tu asal kat saya sendirilah. Dah lurus belum? Dah lurus belum? Dan siapa nak meluruskan dia? Duduk sekolah mana yang nak meluruskan fahaman tu? Sekolah kebangsaan tak boleh. Dengar saya sebut sekolah kebangsaan yang orientasikan atas sijil, ada PT3, ada SPM. Walaupun PT3 bukan laku pun cari kerja, UPSR, UPKK bukan apa-apa pun value. Tapi macam mana? Baca Yasin untuk UPKK, UPSR, baca Yasin untuk PT3 kurang sikit. Tapi Yasin untuk UPKK, UPSR ni boleh kata satu Malaysia lah tak tinggal baca Yasin untuk UPSR tu. Cuma baru ni tak berasa pasal Covid. Kalau ada pakak baca Yasin untuk SPM, sambil-sambil itulah SPM. Tapi UPKK ni macam nyawa, seolah-olah penentu masa depan anak. UPSR bukan UPKK, sorry. Yang ni 6A macam mana? MRSM asrama penuh kalau Perak ni boleh masuk Izzuddin, Takyah, Sarjana itu kekejayaan. Sekali apa, selagi duduk di atas sekolah yang berorientasikan untuk dapat sijil, siapa yang nak meluruskan kita yang akidah untuk tawajuh kita ke Allah Ta'ala? Siapa? Memang duduk sekolah kebangsaan, saya jamin lah tak ada. Belajar agama kali pun untuk sijil. Masuk Mahatafiz pun untuk sijil. Sorry saya sebut tu, sorry sikit. Masuk apa? MRCM yang ulil albab sekalipun sijil. Sorry saya sebut tu, minta maaf lah saya sebut. Betul tak betul semak lah. Betul tak betul. Yang sebut macam ni bukan saya, guru-guru yang duduk situ sebut. Pernah jumpa, kata susah hati kata. Ni pun guru yang ada akal. Guru tak ada akal, tak ada apa-apa, biasalah. Macam ni lah Ustaz, kita memang nak sijil lah. Mudah-mudahan macam ni dapat sijil baru senang dapat kerja esok untuk forward ke depan, move on. Boleh. Tak ada sijil macam mana dia nak move on? Masuk college tak boleh, ni tak boleh. Jadi nak boleh masuk ke depan macam mana baru dia boleh move on ke atas sampai PhD esok. Jadi kiblat dia siapa? Sijil. Habis ya? Belajar tinggi-tinggi pun sijil. Kita macam mana belajar? Kita belajar bukan masuk sijil. Yang kalau boleh duduk pondok tak ada pandang sijil, gentleman lah. Saya yang tu sijil tu guru lah bagi kan. Siapa boleh duduk pondok, kata dia, kita bukan biasa panggil siapa nak mari. Tapi kata dia, jangan nak tubik kena halau. Ayat dia simple lah. Kami tak bisa camping. Lalu Pak Tih selalu sebut tu. Kami tak bisa camping siapa mari pondok ni. Memang saya masuk pondok dia pun dia bukan camping. Kita yang pergi tengok, seronok duk ni.
Nak tubik jangan sampai kena keluar, jangan sampai kena hambat keluar. Saya masuk ngaji dengan Datuk, menantu Tok Guru selalu sebut macam ni. Kata dia, udkhulu bil iradah wa khruju bil ijazah. Dia sebut itu. Syarahan ni dua tu. Masuklah dengan kehendak nak masuk mengaji, memang nak belajar, keluar dengan ijazah. Yang tu syarah pertama. Apa makna ukhruju bil ijazah? Keluarlah dengan dapat kebenaran guru dan pengiktirafan guru, kata engkau ni memang dah lulus belajar di sini, aku iktiraf engkau. Tu dua makna ijazah. Dia selalu sebut tu, udkhulu bil iradah ukhruju bil ijazah. Maksudnya guru iktiraf, kata dia, engkau okey, boleh sambung belajar, kami dah iktiraf engkau. Paksa senawi ni ambil. Tak dapat tidak, paksa senawi bukan laku. Sekolah agama rakyat hebat macam mana pun. Saya dulu, saya punya sijil senawi 25 subjek. Mesti lulus tu. Bukan lulus, kena cemerlang lah boleh dapat kursusan cemerlang. Apa nak sebut biasalah 25. Ada orang masuk universiti lain lagi banyak. Tiap setahun tu pun berapa subjek dah, berapa madah dah. 10, 11, 13. Tahun depan madah lain pula, madah lain pula, madah lain pula, madah lain pula, madah lain pula kan. Apa nak sebut ni? Nak sebut, kalau memang bukan orientasi ke atas sijil, okey, tapi kebanyakan amalan ni semua nak sijil. Jadi saya nak sebut macam mana nak boleh keluar tipu daya syaitan, yang kita ni di atas akidah Allah Ta'ala. Itulah maksud hidup kita, untuk kenal Allah Ta'ala, menzahirkan gambaran diri pada Allah Ta'ala. Madrasah mana nak ajar kita tu? Madrasah mana? Madrasah sekolah kebangsaan memang tak boleh. Itu sekolah kebangsaan. Mesti college boleh kot. Sopir lagi teruk, lagi teruk daripada sekolah kebangsaan. Memang orientasinya sijil. Bahkan tak lulus pun, ada duit bayar yuran boleh masuk. Tak ada duit belah. Tak ada 5,000 jangan pergi daftar lah IPTA, IPTS tu. Tambah IPTS lagi ya. IPTA pun tak ada 3,000 boleh masuk college. Boleh? Betul kan? Tak cukup duit tak? 3,000 tak? SEM lagi, bulanan lagi, makan minum lagi, ni lagi, yuran ni lagi, persatuan lagi. Tak masuk persatuan tak boleh. Ni je pula tak boleh belajar pula, online pula, tu nak internet lagi. Bukan belajar pun, pasang-pasang tu buat kerja lain, tak pasang tak boleh. Sama cikgu mengadu sikitlah sana. Jadi siapa dia yang nak datang musuh kita, jelas nak musuh ni. Tapi siapa nak betul dalam perjalanan hidup ni? Siapa? Tentulah. Fokus itu. Asal saya nak syarah tadi, perkataan ulama yang Tok Guru dah sebut, tarjun najat walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kapal takkan boleh lalu di atas darat. Tak boleh. Mesti duduk atas air. Ni kau nak duduk jadi soleh, sufi. Mana soleh kau duduk? Nak nama ahli sunnah wal jamaah. Mana madrasah ahli sunnah yang kau pergi ngaji? Kalau ngaji sekolah kebangsaan, tak nama ahli sunnah wal jamaah. Minta maaf saya sebut bahasa, ya. Duduk sekolah Mahat pula, Mahat apa? Mahat tapi yang Wahabi, mampus tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Mampus tak jumpa ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak jumpa ahli sunnah wal jamaah? Fiqh pula tak ada mazhab pula. Masa bila kau nak jumpa ahli sunnah wal jamaah? Tak ada pun nama Abu Hasan Syari, Abu Mansur Baturi. Malah kan dia pelekeh kali, kata ni falsafah Yunani. Masa bila kau nak jumpa ahli sunnah wal jamaah? Sufi awal-awal lagi dah diterajang, mengarut ahli tasawuf ni. Ni ayat acak. Sebila jumpa ahli sunnah wal jamaah? Sayang ni. Yang ada adalah kerja kilang, cari duit, cari makan, rumah ada anak bini, selesai. Boleh main Bitcoin, apa saham-saham sana sini. Masuk ni MLM, cepat kaya, jadi usahawan berjaya. Bisnes sana bisnis, franchise. Duit pula banyak macam mana? Tak kira tak ada duit, loan, dah lah berhutang, ambil loan lagi untuk bayar hutang. Dah lah hutang, minta loan lagi untuk bayar hutang. Faham? Saja sebut tu. Apa maksud hidup? Mana nak pergi? Saja suruh fikir gitu. Apa tujuan hidup?
Ada guru pula macam mana? Ambil insurans hak ni. Loan, ambil insurans. Mati, semua insurans bayar. Inilah nikmat hidup. Siapa? Semua dijamin oleh makhluk. Buah ayat tu. Bukan dijamin oleh Allah Ta'ala. Dijamin oleh makhluk. Mati, hutang kau semua selesai. Pasal apa? Insurans. Insurans tu apa? Judi ke? Kena ngaji lain bab tu. Panjang saya nak cerita. Insurans tu judi ke? Judi. Pasal kita bertaruh dengan satu bayaran untuk dapat satu keuntungan yang tak tahu keuntungan tu tak bila. Kalau tak ada mati apa-apa, lebuh duit tu. Sama lah judi. Tak bidah apa? Haram jadah tu. Kasar lah sikit ayat tu. Ada bahas dia. Tak percaya pergi semak elok-elok. Kita tak faham bekah kena tipu. Ni ada panel syariah. Tu zaman sekarang dia punya masalah dia perjalanan syariat macam tu. Yang tu lagi kita buka kitab bekah lah nak ngaji tu. Memang kena tengok satu baru boleh faham. Baru boleh faham apa yang saya sebut ni. Sebut orang kata apa, sekali layang macam ni ada orang muskil lagi masalah saja sebut layang tu nak perdalam macam mana, pergi duduk lorong dia betul-betul. Engkau takkan boleh faham kalau hanya duduk di darat yang sepatutnya kena belayar di laut. Yang tu kot bahasanya. Nak dengar penjelasan tu, pendengar penjelasan orang-orang yang memang duduk dalam tu. Panel memang syariat duk gelong tu. Tak dengar daripada orang lain untuk bagi penjelasan syariat yang gelong tu macam mana. Duduk dalam tong tahi itu cuci tahi sendiri dalam tong tahi, mana nak bau bersih. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu kan. Tu semua istiarah semua tu. Baik. Syaitan itu hendak menyesatkan bagi segala manusia. Dan menyesatkan dia, fokus tu di mana dia sesat akidah. Akidah dia berjaya tackle, habis semua perjalanan hidup kita. Rosak habis. Satu musuh yang paling besar yang kita kena jadikan musuh bukan Yahudi Nasrani, syaitan. Orang tak faham pada dia musuh besar Yahudi Nasrani. Satu ada orang kadang dia jadi musuh apa, Yahudi Nasrani, Zionis apa-apa. Tengok dia pun kelang kabut, rambut tocang. Bukan masalah rambut panjang, tapi tocang tu. Kenapa tocang? Sebut Islam bukan main, tapi memang satu sudut ada perjuangan lah. Ada misi yang dia nak bagi sampai, visi dan misi dia. Tapi tengok engkau pun kelang kabut. Mana perjalanan ahli sunnah wal jamaah kau tu tak mana? Memang satu sudut misalnya nak jaga orang Islam supaya pastikan benda halal macam ni, jangan benda haram, jangan kena tipu macam ni. Tapi engkau pun kelang kabut lagi, tengok. Kelang kabut lagi. Mudah Allah Ta'ala fahamkan kita tu apa kunci syaitan menyesat tu, supaya besar dia mesti rujuk pada akidah balik. Mesti balik situ. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sama juga maksud dia, janganlah kamu ikut akan segala langkah-langkah syaitan. Maksud langkah-langkah ni kerja, amalan, tidak tanduk. Itu istilah perangai, tingkah laku syaitan, akidah syaitan. Bahawasanya syaitan itu seteru yang nyata bagi kamu. Memang nyata sangat perseteruan dia dengan kita. Bahkan kita cerita yang lepas pun kita bicara kan, contoh kisah Nabi Adam pun dia dah bersumpah dah, la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa mukhlasin? Muwahhidin, yang diberikan tauhid kurniaan, gifted pada Allah Ta'ala. Yang tu memang dia tak boleh usik. Adapun mukhlisin, yang ni yang kita kena cari sebab dan dituntut untuk kita belajar, yang ni masih ada harapan untuk dia ganggu. Lepas tu selagi hidup atas muka bumi ni, takkan ada siapa yang kita orang awam ni, yang bukan Nabi Rasul ni, yang terlepas daripada gangguan bisikan tipu daya syaitan. Kerasnya bab akidah tu, dia akan paling dengan kita hebat macam mana,
apa guru, ustaz, tok guru, aulia sekalipun, kalau masih dalam perjalanan untuk jadi aulia, belum mantap aulia dia, belum mutmainnah nafsu dia, masih boleh diganggu dengan syaitan lagi. Itu yang nak jadi aulia tu, yang kita apa benda pun tak ada ni macam mana? Kisah-kisah kita tengok ulama-ulama dulu cerita, cukup merisaukan kita. Tak mana mereka yang kalau ikut dah banyak halangan-halangan, berjaya dah dilepasi, tapi sampai satu tahap gagal. Maksud apa? Gagal pasal ada benda tipu daya syaitan ni, tak tahu nak elak macam mana, disebabkan ada tipu daya dia yang begitu licik, yang lebih licik daripada belut tu, tak boleh nak dikesan pasal terlalu halus tipu daya dia. Memang dhaif tapi terlalu halus. Kalau tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, itu kasar, semua orang faham. Naik atas sikit boleh buat taat. Dah rajin semayang, rajin jemaah, dia dah tak nampak dah syaitan dah situ. Dia dah rasa bagus lah tu, dah boleh taat. Bahkan ini apa tak semayang, ni apa tak ngaji, ni apa tak puasa, apa tak tutup aurat, dia boleh kutuk orang-orang buat dosa tu. Dia dah rasa dia bagus dah rasa bagus tu pun dah kena syaitan dah. Katalah dia boleh lawan tu, kata dia semua limpah kurnia Allah Ta'ala, lepas tu macam mana? Dia boleh sedekah, dia boleh macam ni, rumah dia pun dia bagi orang, banglo dia pun bagi untuk buat tahfiz, buat pondok, katalah itulah sumbangan bagus lah tu. Macam mana? Rupanya ada lagi, ada ujub, suka puji orang, tak setuju dengan orang tu buat sedekah 10,000, aku 20,000, lawan bertanding siapa masyhur sedekah. Jadi apa? Ada lagi masalah nafsu tu, tipu daya syaitan masih masuk lagi situ. Belum jadi muwahhidin lagi, belum jadi ahli tauhid betul lagi. Dah lepas satu pula macam mana? Dah boleh beramal, dah ikhlas, tak ada riak, tak ada ujub, boleh juga rasa apa? Dia akan rasa kagum diri pula. Ni semua ni berkat usaha, nama bunyi sedap, berkat usaha gigih aku. Habis juga, lingkup juga, duk pandang diri sendiri, tak rasa limpah kurnia ilahi. Bukan senang tuan, nak boleh satu. Pasal apa? Memang dia musuh kita. Antara alat dia gunakan kat kita nafsu. Antara nafsu ni dia akan bawa kita sampai lain bab, katalah kita boleh berjaya, tapi kadang-kadang kita kantoi dengan nafsu kita sendiri. Itulah minta lindunglah kita dengan Allah Ta'ala daripada tipu daya syaitan satu, dan minta lindung juga dengan kejahatan nafsu kita. Doa-doa ulama kita sebut, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Satu, bila sebut syaitan ni tak dapat tidak, nafsu tu kena sekali lalu sebut bersama dia. Baik. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya adalah masa ketika syaitan itu hendak menyesatkan segala manusia itu pada 5 tempat. Dia nak ajar, nak tunjuk kat kita 5 tempat ni syaitan akan tipu daya kita. Dan inilah istilahnya tipu daya syaitan, makayid syaitan. Apa dia? Pertama, pada orang yang belajar. Situ dulu dia tulis, dibubuh tu dulu. Orang tak belajar tu tak sembang lah. Antara yang memang dia jadi musuh besar, orang belajar. Tambah pula belajar ni, belajar apa? Belajar tauhid, belajar fiqh dia tak heran. Belajar geografi, matematik, astronomi, ahli sains, jadi doktor, dia tak heran dah tu. Tu dia tak payah usik lah, memang sesat awal lah. Pasal apa? Memang matlamat untuk cari kerja, cari makan. Belajar yang dia akan sesatkan ni, yang dia akan kacau ni, yang memang belajar agama. Bahkan belajar agama pun macam-macam cabang tak? Quran, pondok, tahfiz, dakwah, bahagian ekonomi, semua pengajian Islam ni, perundangan Islam, apa Islam, dakwah Islam. Lah ni pula macam-macam fakulti, ilmu wahyu, qiraat, hadis, lagi tafsir, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, macam-macam lagi, macam-macam fakulti ada. Halal haram, bisnes, management, marketing Islamik lah, kelepuk-kelepuk, saya tak kerti nak sebut lah. Perbankan Islam lah, kelepuk-kelepuk, macam-macam kos dibina dalam pengajian Islam, betul? Tak heran.
Paling dia nak musuh dan sesat, orang belajar apa? Belajar tauhid. Itu madrasah paling besar dia akan musuh. Sebab apa? Orang dapat tauhid, dia tak ada jalan. Kalau takat dapat fiqah, jangan. Dengan fiqah tu nanti dia putar belik dia. Mula mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, lepas tu aku tak ada mazhab. Mazhab aku Quran hadis. Habis kat dia. Jadi mazhab nafsu. Minta maaf saya sebut bahasa-bahasa itu ya. Walaupun tengok disebut Quran hadis, mazhab nafsu. Sedangkan dah ada dah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Hanafi, Maliki, empat mazhab tu radhiyallahu taala anhum, dah jelas dah tak ada satu pun perjalanan yang kabur. Semua sabit Quran hadis dengan kawaid fiqhnya, usul fiqh selesai semua dah. Kita cuma nak ikut aja. Dia boleh tarjih tu. Pada pendapat saya lebih cenderung kepada pendapat ni hadis Nabi SAW. Semua ulama tak pakai mazhab-mazhab tak main. Pendapat saya berdasarkan Quran dan hadis. Apa ya? Nafsu. Dia akan cenderung ikut layan nafsu dia. Kalau nafsu dia nak bagi halal, dia ambil pendapat yang halal. Pendapat dia yang nak bagi haram, dia akan cenderung pada pendapat yang haram. Dia tak akan, istilahnya aku ikut mazhab Syafi'i, walaupun aku nak bagi halal, Syafi'i kata haram, aku tak ikut lain lah. Aku ikut mazhab Syafi'i lah. Aku ikut mazhab Syafi'i lah. Aku takkan ikut mazhab yang untuk bagi mudah aku. Tak? Dia takkan ada punya capability dia untuk buat macam tu. Siapa? Dia sekarang dah boleh tengok semua mazhab. Dia ngaji fiqh macam mana? Aku boleh tarjih mana satu yang sahih, pendapat yang paling kuat di sisi aku. Syaitan kencing macam tu je. Tu ngaji fiqh lah. Kalau ngaji taranum apa? Cara dia pula. Dia bagi suara sedap sikit, boleh pula tarik bayati siqah, lagu keempat yang nada tinggi tu. Boleh je ni. Fa idza saya boleh itulah, suara tak sedap kan. Makam keempat kan. Kalau makam satu tu tak ada apa-apa kan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tak ada apa tu. Itu makam bawah ya, suara bawah ya. Yang boleh timing tinggi tu. Makam apa mungkin? Tak tahu. Dia ada istilah dia, saya belajar gitulah. Awak tak ada suara, tak apa minat lah tu. Oh, boleh yang atas tu. Fala waktu kan. Tambah orang lain tak boleh sampai makam tu, dia boleh sampai makam tu. Kalau bayati tu, bayati atas sekali tu, 65 punya lagu tu. Contohlah kalau ada, saya pun bodoh-bodoh gitu je lah. Oh, canggih tu. Pernah pula menang pula. Oh, wakil negeri negara pula. Oh, antarabangsa pula. Oh, dijulang pula. Oh, diberi title pula. Oh. Saya minta maaf lah saya sebut-sebut tu kan. Saya tak ada niat kenen-kenen siapa, tapi nak kata habuan syaitan besar tu. Satu disebut belajar dulu, dan belajar akademik, doktor, engineer, yang tu lagi lah megah tak kira lah. Engineer, wah, doktor, wah, memang wah lagi. Saya MRSM, wah, tu. Saya mantap tentera diraja main royal punya. Wah, gawai ni paku boboh sini kendut ni. Paku penuh dah ada. Jangan kata riak, marah ni meh. Jangan kata lebih-lebih. Tapi semua saya nak cerita apa? Peluang untuk duduk masalah berasa diri sesuatu tu besar. Syaitan memang orang belajar akademik, kita kata tak heran lah. Belajar agama pun dia boleh kacau. Paling dia musuh belajar tauhid. Belajar tauhid pun takat belajar, jaga dia kacau je. Kita pula boleh sebut benda pelik-pelik pula. Ini solusi tanjiri. Wah, orang tak faham, kita faham. Wih, macam ayah ustaz ni. Oh, macam ayah ni orang tahu aku. Habis tak? Ustaz, belajar tauhid tu, ustaz tauhid tu. Saya sebut saya lah tu, saya nak sebut tu. Ni macam mana? Oh.
Followers berapa? Wow. Dan kalau main takat puluh ribu tak main. Ni 800,000, 900,000, sejuta followers. Sekali-sekali siaran langsung berapa? 100,000 orang tengok. Wow. Berapa orang views? Wow. Kalau 3 orang, yang tu pun dah kena tipuan syaitan dah. Allah. Pertama dia punya kacau 5 tempat ni disebut orang belajar. Dah belajar apa pula? Orang mengajar. Semua kena. Yang ni memang label besar sekali lah dia kacau. Macam mana pun yang bawah-bawah ni, yang tak mengaji dia tak kacau ke? Dengar, saya ngaji tu semua ni. Hak dah sesat, gila punya sesat. Duk sembah orang, sama makhluk, sembah batu, tokong tu. Yang tu pun dia bagi sesat lagi. Yang dah sesat gila tu, yang tu pun dia bagi sesat lagi. Apatah lagi yang memang nak cari jalan benar ni, hak tu pun dia akan gelincirkan bagi sesat. Tak, yang dah sesat gila dah tu pun dia sesatkan lagi. Sampai syaitan pun kata, aku berlepas diri lah takat ni. Aku suruh sesat takat ni ya. Hampa nak lajar tu hampa punya sendiri ya. Ya, memang macam tu. Yang itu pun kita jumpa dah kan. Sekarang ini pun dia datang dengan nukilkan perkataan tu. Syaitan pun kata, aku pun tak sesat tera ni. Tapi dia akan bawa bagi sesat sampai tahap tu. Memang dalam Quran disebutkan, syaitan esok bila bicara, kalau orang tuduh dia dengan tuduhan yang berlebihan, kata dia, wa ana bari'un mimman tusyrikun. Minta maaf lah, aku lepas diri daripada apa yang hangpa buat syirik. Aku kenal Allah Ta'ala, aku tak pernah syirik dia macam ni. Cuma aku aba wastakbara aja. Aku degi, aku takabur aja. Aku tak pernah syirik Allah Ta'ala. Aku kenal Allah ni siapa. Hampa lah syirik macam ni kat dia. Aku minta aku berlepas diri. Aku tak pernah buat macam ni. Aku tak pernah ada salah macam ni. Ni hampa punya salah sendiri. Tu iblis, dia akan bela diri dia macam tu esok. Kita memang salahkan ni, iblis lah ni. Iblis akan jawab ni, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu nak caci cerca aku tau. Walumu anfusakum. Kata ma'ana bimusrikhikum. Aku tak pernah jerit kat telinga kamu. Wa ma antum bimusrikhi. Kamu pun tak pernah jekah aku. Kau ikut aja, tunjuk aja aku. Dengan bahasa istilahnya bisikan aku. Kau layan aja dengan bodoh kau. Sekarang kau nak salahkan aku. Bila aku pegang tangan kau, bila aku jerit kat telinga kau. Dia jawab esok. Jadi masalah tu kat siapa? Tak kita lah. Jadi tak ada peluang menyalahkan syaitan. Saya ngaji pun Tok Guru ajar macam ni. Kita dah kenal syaitan. Akhirat pun esok syaitan dia akan bela diri dia untuk dia pelepas diri dia. Salahnya siapa? Kita. Satu, jangan salahkan syaitan di atas kejahatan kita. Dan jangan salahkan musuh di atas kegagalan kita. Yang gagal tu siapa? Kita. Salahkan diri kita di atas kegagalan kita. Kenapa salahkan orang lain? Saya ingat lagi guru antara dia sebut, dia ajar prinsip ni, jangan salahkan musuh. Tak. Jangan salahkan musuh. Salahkan diri kita yang tak membuat persediaan untuk menangkis serangan musuh. Salah kat kita, kita cuai. Kecuaian tu kat kita. Jangan salahkan musuh. Besar tu, sepi tu sebenarnya. Jangan salahkan musuh. Musuh besar kita sebut ni syaitan lah. Jangan salahkan syaitan. Syaitan memang koja dia. Yahudi Nasrani memang koja dia. Salahkan kita pergi ikut dia tu buat apa? Jadi antara dia sesatkan ni siapa dia? Belajar, mengajar, dan orang yang membuat ibadat. Tak mau sembahyang, dia tak ada heran tu. Yang tu pun dia akan sesatkan. Orang boleh buat ibadat, boleh zikir, boleh sedekah, rajin pergi umrah. Bukan umrah ni, mutawif lagi. Mula-mula mutawif lah, lillahi ta'ala. Lepas tu lil duit wal angkas wal pulus. Kena PKP tak boleh pergi umrah. Allah, ni dah 100 jemaah ni dalam tangan dah. Tengok tak boleh pergi. Lambat 1 hari je tak boleh pergi. Tepuk mata tu, tepuk meja tu. 1 orang 300 dia pergi.
Kalau dah 300 orang, 100 orang kali 3,000 seorang 300, 10, 3,000, 30,000 lah. Cari 100 orang yang bukan susah pun, cari iklan sikit. Ustaz pula selebriti, semua orang kenal. Ustaz iklan yang pergi umrah. Oh, mesti semua orang pergi. Ustaz bawa pula. Oh, follower ustaz akan ikut semua. Wah. Aku jadi mutawif dah pula lepas ni. Bila nak mengajar? Hilang lah mengajar. Tak ada lah. Siapa? Mengajar lambat. Ni sekali pergi kalau 100 orang dah 30,000 dalam tangan. Package kapal terbang free, hotel free. Sambil-sambil itu boleh bisnes pula, free lagi. Untung-untung boleh kahwin lain pula kan. Siapa pula tu? Saja kenen-kenen sikit. Sorry. Nyambil lah tu. Iya tuan. Pasal mutawif tu, mutawif ni buat kita bukan semua tonek-tonek makcik-makcik. Anak dara pun ramai. Sorry saya sebut itu Dan makcik bawa anak-anak dia sekali, takkan tak jatuh hati Sorry saya sebut tu. Makcik-makcik tu pun takkan tak suka, tak berkenan dekat ustaz yang mutawif ni kan. Sebut pun malu-malu. Makcik ni sebenarnya ada hajat ni ustaz. Kita pun aku dah agak lah masih makcik ni macam ni lah. Tuan, syaitan dia main. Saya pernah kena tok guru ajar macam tu. Satu saya sebut macam tu. Ya tuan, kita dulu dengar aja cerita dia. Bila saya tak duduk pun tempat tu kan, mutawif tu, sorry jangan kan. Saya sebut tu pasal saya ditawarkan untuk jadi mutawif kan. Saya ada 3 syarikat besar-besar minta saya. Andalusia tu tidak ada. Saya tak sebut lah nama travel apa, malu pula demo nanti. Minta saya jadi mutawif. Dia bagilah sebut ustaz punya kelebihan macam ni, dibayar macam ni. Untuk ada orang satu lagu lagi pula tawaran, ustaz kena masuk macam ni, rugi. Jumpa kawan ni pula, dia dah jadi mutawif dah. Ustaz kalau masuk lagi lah. Saya orang tak kenal pun dah dapat macam ni. Ustaz ni lagi orang kenal kata dia. Kalau Perak ni tak kenal, saya tak kenal ustaz. Macam mana? Facebook saya pun, Facebook orang tengok 5 orang. Ustaz berapa orang tengok? Dia orang bagi ayat tu lah kat saya. Saya kata aku masuk jadi mutawif, tinggal aku pondok, aku tak mengajar dah. Apa jadahnya jadi mutawif itu? Tak mau saya. Mujurlah tak terlibat. Syaitan nama manusia marah dia lagi pun syaitan ni. Nak cerita apa ni? Ni buat ibadat ni. Tiap-tiap bulan boleh pergi. Itu kalau tiap-tiap bulan ni turun kapal terbang, tukar pakaian, ambil beg lain, package lain pula. Pasal apa ni? Sebulan 2 kali. Naik turun Mekah, Madinah, Malaysia, Mekah, Madinah, ada macam melenggung pergi gerik lah. Ya, memang ada kawan saya macam tu. Turun flight 2 hari pergi pula, 14 hari, 12 hari. Turun pula 2 hari duduk rumah, 3 hari pergi pula. Turun. Pergi sana Madinah, mana Mekah, Malaysia. Ini petang lagi nak naik flight pula. Iya, betul, saya bersungguh cakap ni. Yang ngempin-ngempin pun macam tu lah dia. Ni tak cuti tak bergaji pun tak apa kata dia. Mana tak dapatnya, gaji dia besar lagi. Sorry ya, saya sebut tu kan. Nampak dah tukar dah matlamat. Mula-mula dia umpat ibadat dulu. Dah ibadat ngorat pula. Sorry bahasa saya ya. Saya nak tunjuk jalan-jalan syaitan tu je. Siapa nak boleh selamat daripada situ? Susah kan. Saya tak payah sebutlah susah banyak-banyak tu kan, tapi kita yang tak ada apa ni pun dah selamat ke? Itu kita memang orang belajar mengajar hebat-hebat tu. Yang kita tak ada apa-apa ni pun mengajar tidak apa pun tidak. Baik aku jadi orang kampung bodoh je senang. Bodoh tu dah kena kencing dengan dia dah. Aku bodoh lagi selamat, ibadat pun tak banyak. Ini je orang biasa je, awam je kan. Orang pun tak ada nak riak-riak, orang pun tak pandang aku, seorang pun tak kenal aku. Aku wali sekarang. Dah kena kencing dah dengan dia, wali. Saja saya buat gitu Ustaz. Nak tunjuk apa? Syaitan dah ada musuh, dia tak akan lepas seorang pun daripada tipu daya dia. Satu kena tu yang tutup guru kita bila belajar tuan-tuan, kita besar sekali muhasabah diri kita lah. Orang lain tu kita sebut-sebut tu sebenarnya bubuh diri kita, tapi muhasabah besar diri kita. Astagfirullah. Aku banyak sangat untuk orang.
Cuma mengata ni, mengata bukan mengata ni sekadar untuk sebut tuju kat diri kita, yang lain memang terasa nasib lah. Betul kan diri kita tu? Lagi siapa dia lagi ni? Mengajar berbuat ibadat pada ketika hidupnya. Baik, satu. Keduanya pada orang yang hampir akan mati, datang ia dengan berbagai rupa. Nak baca Jawi tu. Dengan berbagai rupa. Dan nenek. Nak apa? Kohek tu apa? Tak erti dia baca. Maksudnya neneknya, datuk neneknya. Tapi ada bahasa tu, tak faham kita tu apa tulisannya tu. Tapi dia antara datang gangguan syaitan ni masa nak mati, itulah fokus dia. Memang masa nak mati ni syaitan dia akan datang berbagai rupa, gangguan dia. Tadi masih hidup ni, masih hidup orang belajar, mengaji dan buat ibadat. Antaranya masa nak mati. Pasal memang antara cubaan paling besar iblis syaitan akan datang masa nak mati. Masa nak mati. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia datang pula macam mana? Dengan rupa tu, yang rupa datuk nenek, mak kita, bapak kita. Bahasa saya duduk ngaji tu guru dia sebut. Dia akan datang rupa macam mana? Pusing sana sikit. Tak. Buka. Ini pusing sana sikit. Cukup. Alhamdulillah. Okey, badan. Dia akan rupa datang orang yang kita sayang. Kalau kita sayang tu mak, syaitan ni dia kenal siapa kita sayang. Kalau kita sayang bini, dia datang rupa bini. Kalau dengan mak, dia akan datang rupa mak. Dia buat apa? Pasal masa nak mati ni, kita akan jadi satu keadaan sangat dahaga. Dahaga yang tak ada ubat dah, melainkan memang kena minum air lah bahasanya kan. Kalau akidah kita dekat air, situlah tempat dia bagi rosak. Memang akan dahaga. Ilmu ni pun tak bermanfaat kalau hanya tahu. Pasal mesti dengan harian ni ada akidah kita yang hilangkan dahaga ke Allah. Air ni alat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum. Alhamdulillah. Allah bagi hilang dahaga aku. Allah bagi hilang dahaga aku. Hajat aku dekat Allah yang menjadikan air. Air ni laluan. Hajat aku kepada Allah yang menjadikan air. Air ni laluan. Tengok air tu, fikir tu. Bismillah. Tu air kosong. Kopi pun kopi lah. Tengok kopi. Aku kena minum kopi. Pasal dah beradat dah minum kopi macam ni, cerah mata. Aku kena minum madu. Siapa? Untuk tenaga segera. Contohlah kan. Bismillah. Ni. Allah bagi sihat aku, Allah bagi tenaga kat aku. Ni alat untuk aku makan. Kau suruh makan ni. Memang dah lalu adat dah macam ni. Ni ukur adat. Boleh menyalahi adat. Tapi yang bagi sihat aku Allah. Tak ada khilaf. Tak ada apa pun hati aku, melainkan hati ke Allah Ta'ala. Ni sebab. Bismillah. Dengan cara yang betul, tangan kanan tak menapas dalam gelas, tak menapas dalam kolek, angkat, letak, bismillah lagi, contoh kan. Bagi betul perjalanan tu. Yang tu pun nak mati, syaitan main lagi. Dia akan datang lah. Kita dahaga tu, kalau kita sayang ke mak, dia datang lah rupa mak kita, datuk kita. Saya ngaji ada guru sebut, dia rupa guru kita. Pakai serban, pakai jubah. Kalau mak lah, kita mak datang dalam mimpi, tengah duk sakarat maut. Sakarat maut ni maksudnya mabuk nak mati. Bila mabuk ni bukan sedar ada orang keliling tak? Dia akan ada alam dia sendiri. Mak bawa air untuk kau ni, mak tahu kau dahaga. Mak. Kita je bercakap tu nanti. Yang datang tu syaitan tu. Dia tahu siapa yang kita kasih. Pasal syaitan ni dengan jin boleh masuk duduk alam kita, alam macam tu. Alam yang orang lain tak nampak tapi kita nampak. Alam mimpi tu saya pernah cerita buat jin itu kan. Jin boleh masuk dalam alam mimpi kita. Dia boleh duduk depan tu. Kita sedar tak sedar sakarat maut tu, dia boleh duduk alam tu cakap dengan kita. Dan dia boleh menyerupa dengan rupa dia nak rupa kita. Dia rupa mak, bapak kita, guru kita, dia datang lah. Dahaga. Ni ustaz datang. Ustaz bawa air. Aku tahu sangat engkau memang dahaga, engkau perlukan air ni bukan? Ya. Ustaz ni macam tahu je saya dahaga air. Kau minumlah air ni. Air ni akan hilangkan dahaga engkau. Kalau kita ada akidah,
syaitan, la'natullah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kita tak ada lah, oh ustaz terima kasihlah, kalau saya dapat air ni legalah saya. Tak tahulah kalau tak dapat air, kalau ustaz tak bawa, tak tahulah saya. Mampu habis. Akidah ke air sikit aja. Macam mana nak selamat masa tu? Tak ada orang boleh nolong ya? Jadi memang kena usahalah untuk bagi dapat akidah yang betul ni. Macam mana nak dapatkan akidah tu? Si syaitan ni akan kacau itu ya, dia dapat tu ya. Kita mati tu, orang ke bumi tu, yang tu pun guru kita dah sebut kan, buat apa? Dia akan dengar soalan bukan nakir. Lepas tak lepas? Orang tu jawab. Kalau dah memang akidah dia duk pegang kat air tu, kalau Jibril bukan nakir datang tu tanya, ma rabbuka? Iblis. So, kalau ikut iblis syaitan tu satu kalau dia tengok keadaan tu boleh jawab, macam mana? Dia punya meraung lah, macam apa? Oh, dia boleh mati dalam akidah betul. Cis, berdendam dia tak puas hati pasal ada anak Adam yang boleh mati dalam keadaan beriman. Boleh jawab soalan bukan nakir. Kalau tengok tak boleh jawab, aku tak tahu. Iya, boleh. Kita cerita seronok itu boleh lah. Yang kena tu, oh ya Allah, hadanallah ila sabili, Allahumma hadina. Kedah kita nak tahasub, boleh protect daripada semua ni, jagalah, baliklah pada apa yang dah diajar tutup guru kita. Ingatlah Allah Ta'ala, banyakkan zikir, istighfar, lalai je balik Allah Ta'ala, lalai balik Allah Ta'ala. Saya nak baca tu minta maaf, saya tak tahu nak baca kohek kahak apa benda tu. Wallahualam, nenek. Tapi yang tu dia nak tunjuk kata tipu daya iblis ni masa nak mati, masa sakarat maut. Sakarat tu maksudnya mabuk nak mati. Sakaratul maut maksudnya mabuk nak mati. Pasal nak mati tu kita tak sedar dah keliling, tu panggil mabuk nak mati ya. Sakarat maut. Ketiganya pada masa keluar Dajjal laknatullahi pada akhir zaman esok dengan segala tentera-tenteranya, tentera Dajjal. Antara dia kecoh kita dengan Dajjal, dengan tentera-tentera Dajjal. Itu satu hal. Kita lah ni Dajjal tak ada lagi lah. Yang ni pun nanti rasa disebut nanti ada Dajjal yang sebelum Dajjal. Itu masalah. Bahkan tak ada Dajjal pun, cuma Dajjal ni jaga elok. Dajjal ni Dajjal mana? Dajjal yang mata satu tu lah. Dajjal dia daripada keturunan anak Adam juga. Dajjal ni dia muka kita lah kan, tapi mata dia satu buta. Mata dia satu, pasal satu buta. Dan mata dia yang buta tu tersembul lah. Tersembul macam seolah-olah ada buah anggur dekat mata dia. Mata yang buta mana? Kanan kiri. Tapi mata dia satu buta. Dajjal tu. Dan jangan salah faham Dajjal tu. Pasal ada ustaz-ustaz model lah ni, dia ajar akidah tak betul. Dia kata Dajjal ni sebenarnya nafsu buruk kita tu lah Dajjal. Dajjal ni Amerika tu. Dajjal ni Covid ni Dajjal. Wah, pula tukar pula lah. Itu Amerika. Covid ni lah Dajjal. Ada yang kata Dajjal ni bukan Covid ni. Apa dia? Dajjal ni frontliner ni. Ni lah Dajjal. Frontliner pula jadi Dajjal. Kata dia Freemason ni lah Dajjal. Pula siapa Dajjal? Dajjal yang betul-betul Dajjal yang memang mata satu tu. Jangan dinafi dia. Nafi tu nafi akidah, kan toy awal lagi bab akidah. Pasal dia faham Dajjal tu Dajjal majazi, sedangkan Dajjal yang disebut Rasulullah Dajjal hakiki. Dajjal majazi memang ada. Dajjal hakiki ni jangan dinafi, yang mata satu tu. Huru-hara zaman tu dah lagi ya. Na'udzubillah, minta lindunglah daripada fitnatul Dajjal. Satu antara doa yang diajar kat kita, doa selepas baca tayat akhir tu, innaka hamidum majid tu, baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamas wa min fitnatil masihid dajjal. Ada sebagian ulama yang mewajibkan, dia kata yang ni adalah rukun solat dibaca dalam tahiyat, doa yang rukun dibaca. Kita mazhab Syafi'i tak lah. Ada ulama kita yang dirukun.
Di atas ulama, ada ulama kata jadi rukun, kalau boleh jangan tinggal doa ni. Memang ada kaedah kita dalam fiqh, keluar daripada khilaf ulama yang ada ulama mewajibkan baca hak tu, kita jaga tak tinggalkan doa tu dalam tahiyat akhir. Istilahnya keluar daripada khilaf ulama yang akan mentaksahkan sembahyang kita dengan sebab tak baca doa tu. Khuruj minal khilaf mustahab. Ada prinsip macam tu. Macam mana pun di atas kita nak minta lindung dengan Allah Ta'ala, sekalipun kita baca tu hayal langli mahli apa satu hafal doa tu, apa tu, amalkan dia setiap kita sembahyang. Macam apa? Fitnah Dajjal ni besar sangat. Bahkan bukan saja fitnah Dajjalan tu, fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup tadilah orang belajar, orang mengajar, orang buat ibadat pun kena fitnah, kena gangguan syaitan. Nak mati, fitnatul mahya wal mamat, nak mati pun sakaratul maut pun Dajjal apa, syaitan main kacau. Wa fitnatil masih dajjal, Dajjal kacau pun. Jadi 3 tempat yang pengarang ambilkan 5 tempat dia nak sebut ni, dalam doa tu dah ada 3 lah kita minta lindung. Minta je lah lindung. Lepas tu buatlah sebab-sebab untuk dapat perlindungan tu. Ikhtiarlah sungguh-sungguh bagi ingat Allah Ta'ala, tinggalkan benda lalai, doa minta pada dia, banyakkan istighfar, selawat, tinggalkan dah benda-benda yang melalai-lalai kan ni kan. Saya lagi sebut apa doa dia, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa tahiyat tu kalau ikut banyak tu, ada 3-4 version selepas tu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu. Lagi banyak sangat kan. Ambil tu. Pasal yang tu ada ulama yang mewajibkan baca. Antara amalan-amalan juga kalau nisbah nak buat, baca apa? Surah Kahfi awal 10, akhir 10. Itu amalan-amalan yang disuruh kita baca untuk ni, untuk menghadapi zaman-zaman fitnah. Itu nisbah amal besar sekali. Sebelum amal apa dia? Akidah pergi ngaji apa nama Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Macam mana nak bagi ada tauhid ke Allah Ta'ala, boleh sentiasa sedar Allah, Allah, Allah. Yang Allah pula Allah apa? Kita zikir satu, sebut di mulut, hadir di hati. Allah apa? Allah cipta aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi ilmu kat aku, bagi akal kat aku, dia bagi hidup aku, dia bagi daya upaya aku. La ilaha illallah. Dan semua perintah dia, hak fardu jaga, sunat jaga, jauhkan yang haram, jauhkan yang sunat. Benda yang kita tak tahu boleh buat tak boleh buat, hindarkan dia sebelum dapat pernyataan penjelasan daripada guru yang pakar, sebelum rujuk pada ahli dia untuk kita nak melaksanakan benda yang kita tak tahu status. Itu dipanggil syubhat. Keempat, itu sikit fitnah Dajjal. Keempatnya pada ketika dalam kubur, waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Di situ pun dia akan kacau juga. Jadi antara fitratil mahya wal mamat, waktu dalam kubur ditanya Munkar Nakir. Ada fitnah satu lagi. Satu dalam syariat kita, khasnya dalam mazhab 4 semua ada sunat talqin mayat dalam kubur. Jaga bab tu. Kalau atas mazhab 4 Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali radhiyallahu taala anhum, memang sunat talqin dengan mayat dalam kubur. Pasal mayat dalam kubur tu didengar kita cakap. Kalau Wahabi kata tak dengar, ketepian. Wahabi ni siapa? Bukan mazhab yang tepat kita rujuk. Dia kata ada hadis, ayat Quran kata innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a. Kamu tak boleh mendengarkan orang mati dan tak boleh mendengarkan yang pekak. Tak boleh mendengarkan dia perkataan. Oh, dia bawa datang ayat Quran. Ayat Quran kau tafsir tak betul, sesat, menyesatkan. Bukan macam tu maksud ayat Quran. Innaka la tusmi'ul mauta, engkau tak boleh memperdengarkan orang mati. Memang ayat Quran sebut itu. Apa maksud orang mati kat situ? Dia tak hurai tu. Wahabi tak hurai tu. Masyhur sebut ulama tafsir ayat Quran tu, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a, dan kamu tak boleh memperdengarkan orang yang pekak apa saja seruan kamu. Siapa dia orang mati, siapa dia orang pekak tu? Orang mati dan orang pekak ni ialah orang kafir yang tertutup hati dia untuk menerima Islam. Orang ni diibaratkan macam orang mati dan orang pekak. Apa seruan kita dia tak mau dengar. Ayat tu bukan mendalilkan mayat dalam kubur tak dengar orang yang atas kubur bercakap apa.
Wahabi selalu berdalih ni. Sikit ke Wahabi tu. Tak percaya dengar ustaz-ustaz Wahabi. Kalau dia cerita bab-bab pergi ziarah kubur baca talqin mayat, itu antara yang memang mereka sebut ayat Quran dalih kata mayat dalam kubur tak dengar kita cakap. Satu dia orang tak ada talqin mayat, tak ada. Dengar elok. Satu Wahabi tak ada talqin mayat. Pasal dia faham zahir hadis, zahir Quran. Dia tak ada talqin mayat. Yang ada apa? Dia ada tazkirah atas kubur. Tazkirah kat orang hidup. Kita ni mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Dia syarah tu kat orang atas kubur tu. Dia bukan ajar orang dalam kubur tu. Kita dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, orang dalam kubur tu lah yang kita nak ajar tu. Ya mayat. Bacalah mukadimah kan. Apa dia? Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala rasulina wa nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tu mukadimah nak baca talqin tu kan. Wahai siapa? Wahai Ahmad Ruzaini bin Abdul Rahman. Ni saya dah baca. Konon saya mati ke tu. Dia bagi sebut nama tuan-tuan lagi, tuan-tuan marah pula. Bukan nama saya nak. Wahai Ahmad Ruzaini bin Abdul Rahman. Oh bin Mak. Wahai Ahmad Ruzaini bin Nur Ain. Engkau sekarang ni duduk dalam alam kubur, duduk dalam liang lahat, tahta thara, di bawah bumi, duduk dalam tanah dah. Wasirtil an tahta thara. Kau duduk ni dalam liang lahat, kau dah mati dah ni. Kharajta dunia, kau dah keluar daripada dunia. Maksudnya kejap lagi kami tinggalkan tanah perkuburan ni, malaikat dua orang akan datang. Kata idza ja'aka malakani muwakkalani lak. Kalau sagi datang dua orang malaikat, apabila datanglah dua orang malaikat yang diwakilkan datang kepada kamu, wa aq'adak, dua-dua malaikat ni akan memperdudukkan kau dalam kubur. Wa sa'alak, dua-dua malaikat ni akan tanya kamu, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa man ikhwanuka, wa man qiblatuka, faqul bilisanin taliqin wa fasihin. Tu kita cerita tu dia dengar tu satu-satu tu. Pasal waktu cabut roh tu macam mana? Istilahnya dalam keadaan bertukar alam. Bujang jadi menikah pun dapat jadi suami pun penin. Boleh faham saya apa? Kanak-kanak jadi balik mimpi keluar mani pun penin. Tak faham sudah saya cakap apa tu. Asal jadi isteri kena cerai, kena cerai. Untuk suami mati jadi janda pun penin. Betul saya faham saya cakap apa? Tiap rumah terbakar pun pening. Ini tukar alam syahadah pada alam barzah weh. Tak pening, relax selamba je, aku dah mati dalam iman begitu. Woi. Dia menggelabah tu dalam tu. Melainkan siapa-siapa yang Allah Taala kecualikan, yang kat dunia pun dia tak menggelabah, mati pun bukan menggelabah, bahkan dia tahu dah apa yang dia nak jawab. Itu orang special lah weh. Kita muka sekupar ni tak. Jadi nak sebut apa? Itu kita doa ajar tu, malaikat lagi datang. Kalau ditanya man rabbuka faqul bil lisanin taliqin, wala takhaf, jangan kamu takut, bihima, dengan kedua-duanya malaikat munkar nakir tu. Innahuma makhluqani kama anta makhlukun min khalqillah. Kedua-dua ni pun makhluk macam mana engkau pun makhluk Allah. Itu perkataan-perkataan dalam talqin tu. Ulama ambil dah, ada riwayat hadis apa karang kat talqin tu, ajar orang dalam kubur tu. Dia dengar. Siapa yang berjalan atas kubur pun dengar, tapak kaki semua dia dengar. Kita bagi salam dia dengar. Tu syariat bagi salam kat orang kubur tu. Assalamualaikum ya ahla dari qaumil mukminin. Jadi antara yang ada fitnah ataupun tempat yang akan dihura-harakan oleh syaitan ni, dia akan kacau kita waktu kita ditanya oleh munkar nakir. Satu, ada syariat talqin orang yang dah mati. Jadi jaga-jagalah, hati-hatilah pahaman-pahaman Wahabi ni. Dia orang tak ada langsung akidah dengan bab-bab dalam kubur ni, tak tahu. Pasal apa? Pasal dia orang memang tak ada bahas dalam bab tu khas untuk mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah macam mana. Talqin ni dia out dah. Talqin dia out. Pasal pada dia buat penat dengan kerja sia-sia. Ajar orang dah mati, orang bukan boleh dengar.
Salah akidah tu. Itu bagi salam ke Rasulullah, macam mana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu tu Rasulullah. Siapa lagi selain pada Rasulullah yang dengar? Tak. Bagi soalan tu, orang dia jawab macam mana? Apa pahaman ni? Apa akidah ni dengan orang yang dah mati? Satu kita pergi kubur bagi salam, duk baca Quran kat kubur, kita berzikir kat kubur. Pada dia ni kuburiyun, orang sembah kubur. Pergi kat kubur pun sembah kubur, bukan sembah kubur. Satu kita tengok pahaman dia pelik-pelik. Pasal dia tak faham ikut perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah itu. Yang kelimanya, di padang mahsyar esok. Itu akhirlah tu. Di padang mahsyar pun syaitan kacau lagi. Ya. Baik. Mahsyar ni sudah bangun dari dalam kuburnya. Datang cubaan daripada Allah Ta'ala, merupakan syaitan itu seperti yang sangat hebatnya. Memang yang ni ada cerita dalam bab akidah, ada hadis yang cerita bab ni. Memang di mahsyar esok, waktu di padang mahsyar tu, Allah Ta'ala akan perintahkan syaitan untuk menyerupakan diri dia dengan rupa yang sangat hebat. Khas syaitan ni siapa? Iblis ya? Iblis ya ni, masuk syaitan sini dengan rupa yang sangat hebat. Allahumma salli wa sallim ala. Saya ingat saya dalam belajar dalam bab hadis, dalam kitab-kitab akidah pun ada sebut rumusan daripada hadis tu, 2 kali syaitan ni akan mendakwa diri dia ialah Allah tengah padang mahsyar tu. Cuma pada mahsyar ni dia alam ijbari, bukan ikhtiari. Semua tu untuk menzahirkan siapa dia yang sah iman, tak iman. Jadi 3 yang awal tu, yang tu memang kat dunia, alam masa dalam kubur, alam barzakh dan mahsyar, yang tu ijbari. 3 yang atas tu selamat, di dalam kubur selamat macam mana pun, ada syariat talqin itu. Dan satu keadaan lagi di padang mahsyar. Padang mahsyar pun dia bukan ikhtiari, dia ijbari. Maksudnya kalau memang akidah kita kenal sungguh Allah Ta'ala dengan prinsip mukhalafah lil hawadis yang diajar oleh tutup ulama kita, ambil daripada ajaran dalam Quran, daripada hadis Nabi SAW, rumusan macam mana kita belajar, mengikut SOP Abu Hasan Syari, Abu Mansur Maturidi, ittifaq perjalanan salaf dan khalaf dalam masalah itu, maksud mukhalafah tu, insyaAllah selamat di akhirat esok. Pasal apa? Allah Ta'ala akan perintahkan supaya syaitan ni datang cubaan daripada Allah Ta'ala, merupakan syaitan. Allah Ta'ala rupa syaitan ni seperti yang sangat hebatnya, tiada dapat ditentangi. Maka berkata ia dengan izin Allah Ta'ala kepadanya, izin Allah Ta'ala kepada iblis ni, apa dia? Demikian bunyinya, katanya, wa ana rabbukum fa'budun. Dalam di padang mahsyar itu, ramai makhluk tu, syaitan akan menyerupakan diri dia dengan rupa yang sangat hebat. Jadi bila rupa sangat hebat, akan rupa apa? Ada rupa apa ni? Ada muka, ada tangan, ada mata, ada betih, ada saiz, ada bentuk. Makhluk kalau puak-puak Wahabi, saya mengaji, tentu guru sebut macam ni lah, puak-puak Wahabi memang sungguh awal. Di mahsyar ni sungguh awal. Siapa? Dia kata Allah ada muka. Tengok muka hebat. Wah, inilah muka yang layak bagi Tuhan. Memang dia akan mengaku ni, ana rabbukum fa'budun. Aku tak pernah tengok muka sehebat ni. Kalau yang clear sikit, pasal dakwaan pertama iblis macam ni, dia menyerupa macam ni, orang tak ada bagi dia untuk dia menyerupa diri dan dakwaan macam ni. Memang yang ni adalah fitnah yang ada di mahsyar. Semua puak-puak yang disembah tokong apa semua ni, semua sujud habis. Wa ana rabbukum fa'budun. Semua sujud. Nabi, Rasul, Aulia, orang yang arif dalam Allah Ta'ala ni. Boh bilang Wahabi belum sungguh lagi. Pasal yang ni baru cubaan pertama. Yang aku kenal, yang ni muka tak layak dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lagi hebat pada ni. Nampak tangan dia, mata dia, tak pernah aku tengok seumpama ni, mata, muka macam ni, hebat besarnya. Tambah akidah pula, duk belajar pula, duk dengar Allah Ta'ala ni, kursi ni tempat letak kaki dia, dia ni lagi besar, meliputi langit. Wah, besarnya. Kalau kata yang sembah tokong, betul pekong semua tungku habis. Wahabi mungkin tak lagi macam ni. Aku kenal ni bukan Tuhan. Tuhan hebat lagi ni. Sehingga saya 2 kali sebut dalam hadis-hadis duk belajar kita akidah pun.
Semua sujud dah. Nabi Rasul apa tak sujud lagi? Dia kenal. Wah, subhanallah. Dia mengaku tak ada rabbukum fa'budun. Subhanallah. Laisa kamitslihi syai'. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Macam mana nak confirmation itu adalah bukan Allah Taala? Kalau tak kenal, tak faham macam mana disiplin, macam mana mukhalafah lil hawadis, duk faham bertangan, memuka mata yang layak. Kau tengok muka hebat esok, out. Kali pertama tersukur lah tu. Yang kafir ni memanglah, dia tengok pokok puaka pun dia dah sujud lah kan. Tengok ular besar sikit pun dia sembah lah kan. Baik. Allah Ta'ala akan perintahkan kali kedua lah. Yang ni duk sujud ni, yang sujud ni. Yang tak sujud datang sekali. Iblis akan Allah Ta'ala perintahkan sekali lagi untuk rupui lagi hebat pada had tadi. Jadi ada golongan yang tak ni, puak munafik apa dak lagi ni, clear lagi. Dia dah hafal lama dah. Laisa kamitslihi syai'. Wow, Allah Ta'ala bukan macam ni. Bukan. Ni kali kedua ni lagi hebat pada had tadi. Tapi masih nama makhluk, ada rupa, ada tangan, ada mata, ada bentuk, ada syakal, ada warna, ada saiz. Tapi lagi hebat pada tadi. Kalau tengok tadi besar ni macam mana? Saya ngaji tok guru tak adalah bunyi gitu, saya bunyi gitu. Orang Daman Lani yang bunyi gitulah, apalah kan, usha lah, bunyi moden sikitlah. Pasal bercampur dengan bahasa-bahasa demo lah ni. Itu. Ya, ni hebat lagi. Macam mana? Kali kedua sama juga kata ana rabbukum fa'budun. Habis popok munafik, popok Wahabi tambah itu. Saya kata Wahabi siapa? Pasal tok guru cakapnya tu. Pasal apa? Wahabi duk iktikad Allah ada muka dia. Wahabi duk iktikad Allah ada tangan dia. Cuma nampak lapik sikit. Allah ada muka yang tetap dia iktikad Allah ada muka. Muka yang layak. Muka Allah tak serupa dengan muka kita. Muka macam mana? Tu saya tanyalah muka macam mana. Jadi akhirat esok bila dia nampak je ada muka macam mana? Mula-mula mungkinlah yang pertama, yang kedua, ni lagi hebat ni, macam mana nak kata apa ni? Boom, nyungkur sujud habis. Nabi Rasul macam mana? Subhanallah. Inilah dia kan kata kalau Wahabi dia inilah layak, tadi tak layak, yang ni lah selayaknya. Nabi Rasul, para awliya macam mana? Arif dengan Allah Ta'ala macam mana? Yang soleh sufi, yang atas akidah yang betul tadi macam mana? Betul-betul punya perjalanan ahli sunnah wal jamaah ni, faham betul-betul mukhalafah lil hawadis, kenal sungguh makhluk Allah ni takkan ada sama langsung dengan makhluk, tak ada apa langsung bersamaan. Duk faham ada muka, maksudnya bersama lagi ada muka. Itu yang kita belajar khas, memang ada belajar pelajaran tu lah. Macam mana pun kita dah belajar prinsip dalam mukhalafah lil hawadis yang depan. Tak ada pergi tobat yang ngaji lain. Pergi tengok balik, ngaji balik apa yang sepatutnya yang kena mengaji. Dia tengok tu, macam mana? Tinggal siapa yang besar iman dia saja, yang faham siapa akidah yang betul dengan Allah Ta'ala, mukhalafah lil hawadis saja. Hak tu saja yang tak akan sujud. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Duk subhanallah saja. Wahabi tak? Dia kata apa? Muka tangan mata, muka tangan mata, muka tangan mata. Dia duduk zikir tu dia. Wa yabqa wajhu rabbika, duk orang Ta'ala ada muka yang layak, muka yang layak. Itulah huraian dia. Jadi yang tinggal tu memang telah ditapis. Melainkan siapa yang memang akidah sahih saja yang takkan, dia akan kata laisa kamitslihi syai'. Lepas tu barulah last kali istilahnya Allah tajallikan apa yang istilah Allah Ta'ala tajallikan, dia berikan keupayaan pada Nabi Rasul ni untuk boleh melihat Allah Ta'ala hakiki. Macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Bukan muka, tangan. Subhanallah. Wa ana rabbukum pun bukan suara. Bukan suara dan huruf. Bukan. Kalau duk dengar suara lagi wa ana rabbukum fa'budun, bukan dia dah suara. Suara Allah Ta'ala kalam nafsi, bukan bersuara berhuruf untuk dia nak bagi faham kita. Jadi duk faham ada suara, duk ana rabbukum fa'budun, tu pun kantoi lah. Tu bagi betul kita punya perjalanan akidah tu tak betul, taubat kena mengaji lain lagi, mengaji balik bagi faham betul-betul perjalanan tu.
Last sekali barulah istilahnya tajalli orang Ta'ala berikan kepada Nabi Rasul ni oleh faham siapa orang Ta'ala ni dengan kalam dia, kalam nafsi dia, dan orang Ta'ala beri kebayaan untuk melihat hakiki orang Ta'ala yang sangat luar biasa dan nikmat tu sangat besar di mahsyar esok. Barulah Nabi dan Rasul bersujud. Tu fitnah yang ada di mahsyar. Dua ni dia tak akan boleh selamat melainkan dengan tiga di atas. Apa dia? Masa mengaji, masa belajar, masa buat ibadat. Bagi betul perjalanan akidah, jangan kena ganggu syaitan. Masa duduk belajar tu, masa mengaji belajar ni, sentiasa duduk hidup ni macam mana? Jangan kena ada gangguan syaitan, iblis. Khasnya memahamkan siapa Allah Ta'ala ni. Kalau duk faham dengan berjuzuk beranggota, ada bentuk, isi ruang, bertempat, walaupun anggota makan, ada mi, ada muka, ada tangan, ada mata, macam mana nak faham akidah atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah? Jangan. Gangguan dalam kubur je. Gangguan dalam kubur? Syaitan tu dia menyesatkan yang sedang mati. Kalau gangguan dalam kubur ni, waktu tanya muka nakir tu berakidah kepada makhluk tu lah. Isbatkan kepada selain daripada makhluk boleh bagi mudarat dan manfaat tu. Kalau dia itikad ke nasi, ke duit, ke harta, ke pangkat, tanya ma rabbuka, kata ana rabbi, aku yang urus diri aku. Memang terjemah kita ma rabbuka tu, kita terjemah siapa Tuhan kamu kan. Soalan tu ma rabbuka ni, siapa takbir kau? Siapa takbir aku? Kalau kita tak pernah rasa Allah takbir aku, tak pernah rasa Allah bagi jadi aku, kita akan jawab apa? Tambah pula kita Perdana Menteri masa tu. Marah buka, apa yang takbir kamu? Apa yang takbir aku? Aku takbir Malaysia. Aku takbir diri aku. Aku tak bergantung dengan siapa-siapa pun. Aku yang takbir Malaysia. Ambah aku Perdana Menteri dunia macam mana? Aku yang takbir dunia. Semua ni di bawah perintah aku. Dia akan jawab apa? Ana Rabbi. Ana Rabb. Akulah Tuhan. Itu kalau dia kata dia kan. Kalau dia kata harta macam mana? Siapa yang mengurus kau setiap hari ni? Kerja aku. Siapa? Aku bangun pagi pun pasal kerja. Aku balik pun kerja. Aku tak sembahyang Jumaat pun pasal kerja. Aku sembahyang pun pasal kerja. Aku sembahyang duha pun pasal kerja. Aku ni pun pasal duit. Pasal duit. Duitlah Rabbi. Maksudnya apa yang menyebabkan kau bertindak seharian ni apa? Apa? Makan, minum, kerja, duit, pangkat. Yang itulah Rabbi tu, terjemah kita Tuhan. Maksudnya siapa yang mengurus dan mentadbir kau harian ni? Siapa? Ma Rabbuka, tu masuk soalan tu. Atau kita tanya, atau kita selalu diterjemahkan Ma Rabbuka ni, pasal Rabb tu mana? Mentadbir, mengurus. Apa yang mentadbir dan mengurus kamu selama ni? Apa? Akulah, harta akulah yang mentadbir aku. Siapa? Aku celik mata pun cari harta. Aku tidur pun dengan harta. Aku tidur pun harta. Cakap pun sembang harta. Sembang pun harta. Semua harta. Dia akan jawab mali. Jadi itulah fitnah dalam kubur tu. Jadi apa kita punya i'tiqad kepada selain daripada Allah Ta'ala, yang kalau kita tak dapat pendidikan tauhid kan Allah Ta'ala macam mana, nak sedar Allah Ta'ala bagi ada kita dan dengan sifat kesempurnaan semua layak pada Allah Ta'ala, daya upaya kita pun tak ada, melainkan Allah yang bagi daya upaya. Tak lurus tauhid tu memang dalam kubur kita akan jawab antara jawapan tu aku, ataupun kalau dia bingung, aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu tu antara fitnah di dalam kubur. Dia bukannya ganggu kita dalam jawab soalan. Seingat saya tu guru tu sebut macam mana kita punya gangguan dalam masa sakaratul maut tu, yang itulah akan mengganggu kita. Masa sakaratul maut dia datang dengan rupa macam tu kan. Dalam bentuk sakaratul maut pun macam tu dia akan datang macam-macam. Dalam kubur pun macam tu juga. Jadi kita akan jawab berdasarkan macam mana kita nak sakaratul maut tu. Kalau nisbah air, waktu air tu cubaan besarnya antaranya dahaga. Dalam kubur ni semua apa yang pernah kita i'tiqad selain pada Allah Ta'ala, yang kita pernah rasa nak minta tolong kepada selain pada Allah Ta'ala, semua akan datang. Alhamdulillah. Satu, kena betul akidah sini. Wajib ikhtiari pergi belajar macam mana nak selesaikan masalah-masalah tu, supaya walaupun kita lapar cari makan, akidah kita ke Allah Ta'ala yang menjadikan makanan. Fardu ain tu, bukan fardu kifayah apa. Orang kata ini ngaji tinggi sangat ni. Itu yang rendah apa?
yang rendah. Kalau yang tu tinggi, yang rendah apa? Yang rendah. Tu rendah lah tu. Asas tu, bagi faham tauhid tu. Usul akidah tu. Masa saya jawab soalan tu. Jadi terjemah pada wa ana rabbukum fa'budun tu, akulah Tuhan kamu yang amat tinggi dan tiada bagi kamu lain daripada aku. Apa akan jadi? Maka sembah olehmu akan aku. Maka jika ada ia orang yang beriman dengan makrifah pengenalannya. Nampak ayat dia? Dia iman satu, untuk makrifah kenal dia. Dia faham sungguh prinsip nak arif dengan Allah Ta'ala. Memang kunci dia laisa kamitslihi syai'. Saya ngaji boleh kata semua guru yang ngajar bab-bab mukhalafah ni, itulah prinsip dia. Nak kenal Allah Ta'ala ataupun tidak, atau macam mana? Mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau duk faham ada muka yang layak, maksudnya tak mukhalafah lagi. Faham? Ada benda lintasan dalam hati. Kita belajar dah. Ma tasawwara bi balik. Wallahu ta'ala ala khilafi zalik. Tak faham perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita belajar lepas. Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah daripada kita nak fikir macam mana Allah Ta'ala ni. Selagi kau tak rasa macam tu, bahkan kata Allah ada muka, Allah ada tangan, selamba je. Allah ada mata, yang layak dengan dia lah. Kalau kau tak boleh faham al-ajzu anil idraki adalah idrakun, belum kenal lagi siapa Allah Ta'ala. Kena pergi ngaji, tobat pergi ngaji balik mukhalafah lil hawadis tu. Kalau tak ada muka yang layak, itu tak betul faham mukhalafah lil hawadis. Itu bukan cara kaedah salaf faham ulama salaf untuk faham mukhalafah lil hawadis. Itu bukan salaf, itu faham salafi. Wahabi faham macam tu. Dia faham zahir ayat macam tu. Ada muka, dia faham muka yang layak. Kalau ikut atas faham salaf betul, original salaf. Kita sebut dah kan, apa dia? Kaedah nak faham salaf ni. Kalau sebut yadullah fawqa aydihim, apa maksud yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Apa maksud yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Apa maksud yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Amir ruha kama ja'as. Bagi lalu yang macam mana dia datang. Itu salaf. Original salaf. Yang tafsiruha tilawatuha. Tafsir dia ialah baca dia. Baca saja. Terjemah tidak sekali. Kalau faham muka yang layak, kau dah tafsir. Kau dah bagi terjemah. Kau dah bagi huraian. Apa maksud? Itu ayat Quran tu. Yadullah fawqa aydihim. Yadullah kata tangan Allah Ta'ala. Tangan yang layak dengannya. Kau dah bahasakan tangan. Ada pelajaran ni bab tu. Kalau kita perhati ni, kitab kita memang tak bahas khas bab yang mutasyabihat tu. Yang tu kena dengan je lain. Tengok kitab manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah tu, Babadiynya. Ada kitab lain pun memang ada banyak bahas. Pergi ngaji elok, pastikan guru tu betul. Kalau tidak, dengan cerita ni macam mana? Tak risau ke faham kita yang salah tak? Duk faham ada muka. Macam mana nak faham muka Allah Ta'ala dengan muka yang bukan muka Allah Ta'ala? Macam mana? Muka yang layak baik, tak apalah. Kau berulah muka yang layak. Kau faham macam mana muka yang layak tu macam mana? Dah tengok hebat kalau macam mana? Ni dah selayaknya Allah Ta'ala. Kau melayakkan dengan muka. Yang tu kata, yang tu bukan pahaman ahli sunnah wal jamaah, itu bukan pahaman salaf. Bukan, wallahi bukan. Wallahi bukan. Wallahi bukan. Kalau duk faham muka yang layak, wallahi itu bukan perjalanan salaf. Itu bukan original salaf. Orang yang beriman, yang makrifah pengenalan yang sempurna, maka tiadalah ia mahu sujud kepadanya, dan segala kafir dan segala ahli bid'ah dengan ilmunya yang dia duk faham ilmu dia yang create ilmu tu, dia faham macam tu, pada dia yang tu ilmu tauhid, sujudlah sekalian mereka itu kepadanya. Orang beriman macam mana? Tak akan sujud sama sekali. Pastikan iman kita dengan Allah Ta'ala betul. Formula sekali lalu dah sebut. Firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita berhenti itu. Pasal dia nak bicara siapa dia, orang-orang yang alladzina amanu
yang Allah Ta'ala tetapkan dia bil qaulis sabit, dengan perkataan yang sabit. Apa dia qaulis sabit? Itulah la ilaha illallah. Jadi mesti nak selamat tiada lain jalan. Apa? Mesti faham la ilaha illallah. Satu, semua Nabi Rasul datang dengan la ilaha illallah. Apa nak faham la ilaha illallah tu? Ringkas kita dah belajar dah. La mustaqni an kulli ma siwa mustaqirun ila kulli ma adahu. Benda tu pergi gaji lain. Kita dah habis kitab ni, nak habis kitab dah ni. Untuk tak pernah belajar ni macam mana? Pergi taubat ngaji lain. Tak ada kos panjang, ambil kos pendek. Belajarlah sekurang-kurang, belajar untuk pergi faham macam mana yang dipanggil akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Macam mana yang tepat, yang macam mana la ilaha illallah. Nak nafi apa, nak isbat apa, bagi betul. Bukan sekadar nak menafi sembah, tapi nak menafikan makhluk ni, apa yang tak selayaknya pada makhluk, apa yang selayaknya pada Allah Ta'ala, bagi faham betul-betul, disiplin. Nak faham apa differences antara Allah dan makhluk tu, mesti faham sungguh. Saya ada sebut awal-awal, mesti faham similarity dengan differences. Mungkin similarity dari sudut istilah zat, sifat, perbuatan, milik, tapi differences dia mesti faham betul-betul yang kata mukhalafah tu. Khalafah yukhalifu, mukhalafah wa khilaf. Jadi mukhalafah tu maksudnya berbeza sungguh Allah Ta'ala ni dengan makhluk. A'ma wal basir, macam mana orang buta dan orang celek, berbeza sungguh. Macam mana wujud dengan adam, berbeza sungguh. Kalau ahya wal amwat, macam hidup dan mati, berbeza sungguh. Bukan muka yang layak, subhanallah. Tak ada istilah muka yang layak. Itu. Yusabbitullahu alladhina amanu. Sama itu soal kalau ada, insya-Allah. Ijbari. Ijbari ni gagal, maksudnya tak ada ikhtiar kita. Dalam kubur tu, soal mungkin nakir tu, begitu juga di mahsyar ni, dia tak ada ikhtiar. Tapi apa yang dah ada siap, yang kita dah, itulah akidah kita kat dunia. Duk kita mengaji, belajar, faham, yang nak mati, lulus ujian tu memang dalam kubur, mahsyar, tak usah duk risau siapa. Pasal alam tu, apa yang kat dunia kita belajar betul, faham betul, memang akan dizohirkan betul kita tu dalam alam kubur, soal muka nakir nanti, dan juga waktu di mahsyar. Itu istilah ijbari. Pasal apa? Dia tak ada ikhtiar dia. Masa tu tak boleh ikhtiar dah. Macam mana aku nak kenal Allah Ta'ala? Tak ada. Tak ada. Kat situ tak ada. Nak kenal Allah Ta'ala sini. Sini. Kat sini tak kenal Allah Ta'ala. Memang istilahnya bingung nak kenal Allah Ta'ala di sana. Kenal Allah Ta'ala kat sini. Wajib kita belajar awal-awal kitab apa dia? Awaluddin Ma'rifatullah. Mesti arif dengan Allah Ta'ala. Faham betul-betul laisa kamitslihi syai' tu. Kat sini tak pernah belajar macam mana nak faham mukhalafah. Ini Allah Ta'ala ni al-hawadis tu. Tak faham betul-betul prinsip ahadiyah, wahidiyah Allah Ta'ala. Yang dengan tu kita faham wahdaniyah, zat, sifat, af'al, asar, ataupun milik pada Allah Ta'ala tu. Tak faham betul-betul tu. Memang kalau bingung di sini, bingung di sana. Kita akan kebingungan punya. Kat sini pun bingung. Ijbar ni maksudnya tergagal, maksudnya tak ada ikhtiar. Mahsyar dan masa soal muka nakir. Mati ya tak ada ikhtiar kita lah. Mati ya pandai cakap Arab. Tentu saya janji dulu untuk guru melawak. Itu kata ijbari. Kita cakap bukan cakap bahasa Malaysia dah dalam kubur esok. Pasih bercakap bahasa Arab. Macam mana Arab Fusaha tu. Marabuka, kita faham apa maksud marabuka tu. Bukan terjemah dia macam ni kita faham bodoh-bodoh. Apa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Tak, kita faham maksud soalan tu. Pasal soal dengan ma, bukan soal man. Bukan man rabuka, ma rabuka. Tanya dengan ma ni, tanya dengan hakikatul syai'. Bahasa Arab macam tu lah. Memang kita tak pernah belajar bahasa Arab pun, tak faham pun kena soalan. Mati esok faham kena soalan tu. Soalan pun bahasa Arab tu, bukan soalan Melayu. Tapi kita faham soalan tu. Ijbari. Allah Ta'ala bagi kita faham bahasa Arab tu. Kalau tak faham bahasa Arab pun, kalau ngaji tauhid betul, boleh jawab soalan tu. Pasal bukan dia tahu bahasa Arab tu, dia tak akidah kita. Siapa Allah Ta'ala?
Kalau duk faham dengan ada benda, madah dia ada benda dia, itulah kita akan jawab. Na'udzubillah. Yang tu yang maksud ijbari tu. Ijbar dengan mana? Bukan ikhtiar kita. Yang ada ikhtiar sini. Wajib ikhtiar pergi belajar, pergi cari guru untuk faham dan ikhtiarkan bagi faham betul macam mana sepatutnya faham pada la ilaha illallah, khasnya laisa kamitslihi syai'. Istilah ikhtiari maksudnya boleh ikhtiar, pergi cari, pergi belajar. Itu maksud ikhtiari. Alam ijbari maksudnya tak ada lah. Apa yang ada kama tadinu tudanu dalam hadis sebut. Macam mana kamu beramal, macam mana kamu belajar, macam mana kamu i'tiqad, tudanu, itu juzah. Macam itulah kamu akan dibalas. Itu. Lain. Susah nak jumpa. Dah jumpa belum? Jumpa sekarang ni hujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah jumpa dah dengan ilmu tak cukup lagi. Nak jumpa siapa lah? Nak jumpa orang yang nak ajar kita macam mana pula nak beramal pula dengan akidah tu untuk istilahnya apa? Synchronise kan dengan kita hidup ni. Macam mana ilmu tu dipraktikkan untuk tauhidkan zat dia, sifat dia, apa? Perbuatan dia, milik dia. Supaya tak rasa kat aku ni milik aku. Semua rasa ni amanah. Tengok makhluk ni sedar, makhluk dah Allah berpisah tiada. Allah jadikan aku, Allah hidupkan aku, Allah bagi daya upaya kat aku. Allah hidup, Allah kuasa, Allah kehendak, Allah ilmu, alim. Semua ni menunjukkan, menzahirkan siapa dia dengan sifat kesempurnaan dia. Kita tak nak jadi macam ni, dia nak jadi ya qahar, ya jabbar, ya alim, ya muntaqim. Ada pelajaran yang khas itu untuk belajar tu. Tu kena buat apa pula tu? Tu kena belajar macam mana ilmu iman tu, nak belajar pula amal iman macam mana. Saya jawab soalan. Satu lihat yang ada Al-Quran kata tipu daya iblis ni lemah berat. Ya. Maknanya kalau maksudnya kita boleh lawan. Ya. Waktu yang kita tak boleh lawan ni maknanya kita lemah. Ya, betul. Ayat tu. Ya. Itu maksud dia. Tipu daya syaitan tu lemah. Jadi yang masalah apa? Kita tak lawan. Bukan tak lawan. Buat tak tahu pun. Kita layan. Dan tak pernah pergi belajar, dan tak pernah pergi ambil tahu. Maksud apa? Dia punya menyebabkan kita tak lawan tu siapa? Nafsu ni. Satu dua musuh besar kita, syaitan dan syaitan satu hal. Alat yang dia akan gunakan nafsu. Tu antara nafsu tu, nafsu pada wanita, nafsu pada harta, nafsu makan, nafsu pangkat, nafsu semua. Sekali lalu yang tu kan. Yang tu tempat-tempat yang akan menyebabkan kita terikut tipu daya dia. Memang lemah, tapi dengan sebab nafsu, kalau tak jaga dia elok-elok, betul macam mana tunjuk ajar daripada ahli ulama kita yang salafus soleh dulu, macam mana hancur kita. Auzubillah. Ya. Itu antara peristiwa yang akan berlaku di mahsyar tu. Dia pun dalam alam mahsyar ijbari juga. Allah yang perintahkan kau syaitan, kau rupakan diri kau yang sama hebat. Allah yang beri keupayaan kat dia tu. Buat. Dia buat. Dia ikut perintah aja. Siap. Ya. Mudah-mudahan taklah berlaku itu semua. Mukhalafah lil hawadis. Kena ngaji lain kalau gitu. Tu kalau duk faham tak faham makhluk, jirim, jisim, arad, tu yang kena faham juga istilah tu. Kalau tak faham istilah pun bagi fahamlah. Apa ciri pasal tak boleh nak kenal Allah melainkan kenal makhluk dan nafikan sifat makhluk, ciri makhluk yang kat makhluk ni tanzihkan kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Tu terbayang, terlintas, terfikir, walaupun muka yang layak masih muka. Tak betul cara faham tu. Nak cerita tu yang ada disiplin tu ngaji lain lah. Nak sebut tu panjang, kena tobat ngaji lain lah tu. Memang tak faham kena ngaji lain. Siapa? Kau boleh sebut 5 minit 6 minit. Itu saya jawab.
Jadi prinsip kalau nak ambil keyword dia apa? Macam mana nak faham mukhalafah? Macam mana? Bukan muka Allah tak serupa muka kita. Bukan macam tu. Ulama ahli sunnah wal jamaah kita tak pernah ajar macam tu. InsyaAllah. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana abwabal ma'arifati kama fatahta ala awliyaika wa asfiyaika wa azkiyaika wa ahibbaika wa akhillaika bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun.